Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada anda penonton setia Samak Pagi Malaysia. Terima kasih kerana menjadikan Samak Pagi Malaysia sebagai program ataupun rancangan pagi terbaik untuk memulakan pagi anda untuk hari ini, edisi hari Khamis 5 Oktober 2023. Anda bersiaran bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami akan bersama dengan anda hari ini selama 2 jam 8 hingga 10 pagi. Boleh ikuti kami di RTM Klik di telefon pintar anda untuk ikuti semua topik-topik yang kita dah sediakan dah susul untuk anda pada hari ini. Dan seperti biasa penonton, kami bawakan dan kami kongsikan kepada anda apa antara yang utama di portal berita RTM sudah pastinya. Antara menjadi perhatian kita adalah berkenaan dengan apa yang telah dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu berkenaan kejelasan dasar dalam sesebuah negara amat penting untuk meraih keyakinan pelabur asing dan juga domestik. Dan melalui dasar yang jelas seperti ekonomi madani, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional NETR, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan juga kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, kerajaan mula beralih daripada pendekatan tradisional. Okey, selain daripada perkara berkenaan pelaburan asing ini, kita juga nak bercakap berkenaan dengan isu domestik sekarang ini, berkenaan dengan isu beras, di mana untuk pengetahuan anda semua, OPPBT akan dilakukan pada bila-bila masa. Apa itu OPPBT ini? Kita kongsikan kepada anda semua. Ini merupakan perbincangan mengenai isu beras yang akan dibincangkan secara tertutup dengan negara-negara ASEAN yang terlibat seperti Thailand dan juga Vietnam. Untuk pengetahuan anda semua, pada AMAF yang ke-45, AMAF ini merupakan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan juga perhutanan yang dijadualkan berlangsung di Kuala Lumpur bermula 2 hingga 6 Oktober, merupakan kali ketiga Malaysia menjadi tuan rumah. Dan dalam pada itu mengenai perkara OPPBT ini, di mana beras putih tempatan, operasi tersebut akan dijalankan pada bila-bila masa secara tertutup. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, operasi ini pastinya untuk melihat harga beras sekarang ini, sebab ramai yang mengadukan harga beras sekarang mahal, menawarkan 10 kg tu 40 lebih harga. Dulu masa kecil-kecil dulu dapat 20 lebih, 30 lebih kan. Sekarang ni ramai mengadu harga beras dah naik kan. Ada banyak faktor lah sebenarnya. Jadi pihak kerajaan sedang melakukan intervensi, terutamanya melalui daripada OPBPT ini dan juga daripada mesyuarat AMAF yang ke-45 yang dipengerusikan sendiri oleh Malaysia. Sama-sama kita nantikan hasilnya nanti, InsyaAllah. Dan sepasnya juga, Syu, kita ingin berkongsi kepada penonton bagaimana berkenaan dengan situasi semasa Sukan Asia Hangzhou 2022. Dan sudah pastinya kalau kita intai apa yang akan berlaku pada hari ini, insyaAllah kita berkemungkinan akan menambah 3 pingat emas untuk Malaysia melalui kem squash negara yang sepastinya memperlihatkan 3 wakil negara berjaya menempah slot final menerusi acara persorangan lelaki dan wanita serta bergu campuran. Dan kalau kita boleh kongsikan kepada anda, setakat ini, setakat semalam lah, 10 malam Rabu 4 Oktober, pungutan pingat untuk Sukan Asia ke-19 ini. Okey, Malaysia berada di kedudukan yang ke-16 dengan 3 pingat emas dan secara keseluruhannya 23 pingat. Sasaran kita 27. Kita ada beberapa pingat lagi yang perlu kita isikan untuk mencapai sasaran tersebut. Tapi kita ada banyak lagi sebenarnya game lain yang sedang berlangsung sekarang ini kan. Selain daripada squash, badminton juga sekarang ini antara orang kata sukan yang dilihatkan ada berpotensi untuk menyumbangkan pingat kepada kontingen Malaysia. InsyaAllah 23 setakat ini, insyaAllah kita hanya berbaki 4 saja lagi untuk kita mencapai sasaran 27 pingat secara keseluruhan. Dan sama-sama kita mendoakan pada hari ini semoga ada lagi lakaran kejayaan yang bakal diperoleh oleh kontingen negara untuk Sukan Asia 2022. Dan seterusnya, satu lagi kabar gembira yang telah diperoleh berkenaan pencapaian unit drama TV RTM yang telah pun menerima anugerah Sektor Awam Dewan Bahasa Pustaka. Okey, untuk pengetahuan anda semua, tahniah kita ucapkan kepada unit drama TV Radio Television Malaysia RTM
setelah menerima anugerah Citra Sahabat kategori Sektor Awam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui drama bersiri dan telefilm Jabat Erat-Erat dan Pekan Kecil Kampung Terpencil yang berlangsung di Dewan Budaya Tun Said Nasir semalam. Untuk pengetahuan anda semua, anugerah ini merupakan penghargaan kepada pihak RTM kerana atas usaha untuk menyebarluaskan, memartabatkan bahasa, sastra dan persuratan Melayu menerusi drama-drama dan juga filem. Anugerah Citra Sahabat ini disampaikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying dan Muhammad Lim Hui Ying berharap agar anugerah Citra Sahabat ini dapat diteruskan pada setiap tahun. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada unit drama TV dan sepastinya sebenarnya banyak drama-drama yang berkualiti, yang terbaik sebenarnya yang anda boleh saksikan bukan saja secara langsung di saluran-saluran RTM, malah juga melalui aplikasi RTM Click yang sangat mudah anda boleh buat turun di telefon pintar anda. Dan sekarang ini juga kita ingin berkongsi berkenaan situasi semasa khususnya berkenaan dengan situasi jerebu dalam negara, iaitu ini merupakan indeks pencemaran udara IPU setakat 8 malam 4 Oktober 2023 dan memperlihatkan Seri Aman di Sarawak memperlihatkan bacaan 120 dan diikuti IPD Serian 114 dan Johor 110. Dan kalau kita boleh gambarkan kepada anda 101 sehingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kalau bacaan IPU ini melebihi 200 di mana-mana kawasan terlibat, pihak kerajaan mengatakan akan menutup segera sekolah dan sebagainya, tapi setakat ini masih lagi berada dalam pemantauan. Antara intervensi lain yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam menghantar surat kepada Indonesia untuk memastikan terdapat penyelesaian yang holistik agar jerebu ini tidak terkesan kepada masyarakat Malaysia. Itu antara apa yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Tapi kita yang berada di sini juga perlu mainkan peranan lah ya. Kalau boleh macam biasalah. Ni saya rasa pesanan yang memang setiap kali kita akan ulang banyak kali kan. Pakailah pelitup muka, banyakkan minum air, kurangkan aktiviti di luar untuk memastikan kesihatan anda sentiasa terjaga dalam keadaan kita sedang menghadapi jerebu. InsyaAllah. Sama-sama kita jaga kita insyaAllah untuk kita menangani situasi semasa, khususnya jangan kita melaksanakan pembakaran secara terbuka dan juga apa-apa langkah yang boleh menyebabkan keadaan cuaca dan juga suhu kita bertambah buruk. Dan sepastinya ini pembukaan untuk kami bawakan kepada anda khususnya berkenaan apa yang utama di portal berita RTM. Seketika nanti kita akan bersama dengan barisan tetamu kita dan juga kita akan membincangkan berkenaan topik-topik yang menarik istimewa untuk anda dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Khamis. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM.
Okey, penonton, kita nak beralih ke ruangan seleksi pagi untuk kita bersama dengan rakan-rakan kita di Konti Radio. Ya, Konti Radio yang terpilih pada pagi ini Labuan FM. Jadi jom kita nak bersama dengan DJ Habri dan juga Shima yang akan ada perkongsian di sana. Silakan. Silakan. #FitMalaysia. Baik, anda sedang mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada rakan kita Munawar dan Syuhaida, rakan pengacara kita hari ini di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam padian semuanya, salam dari wilayah Persekutuan Labuan. Dan pagi ini giliran kami di Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya Shima. Dan saya Hebri menemani anda dalam segmen Salam Padian menerusi seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia TV1. Dan anda juga boleh saksikan secara langsung sekarang menerusi TV1 dan juga saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Dan manakala untuk pendengar kita pula Shima, kita terima kasih kerana terus mendengar Labuan FM menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Wah, ceria betul Hebri pagi ni kan. Kena semangat. Kena semangat hari ni, hari Khamis yang manis ni. Lagi nampak orang kata elok di situ berbaju batik kan. Okey, dan perkongsian kita dari wilayah Persekutuan Labuan kali ini adalah mengenai program Sinergi Labuan FM yang merupakan program tanggungjawab sosial kepada masyarakat ataupun CSR. Dan sebagai makluman para penonton, para pendengar kita hari ini, program Sinergi Labuan FM bertemakan koreksi diri pemantapan madani diadakan di Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan. Dan sebagai makluman, kali ini program Sinergi Labuan FM turut bekerjasama dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK wilayah Persekutuan Labuan, Pusat Koreksional Labuan dan semestinya di Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan. Ya, bukan itu saja. Program Sinergi Labuan FM ini koreksi diri pemantapan madani membawakan maksud memperbetulkan kesilapan diri, memantapkan pemikiran, kerohanian dan kebendaan serta usaha dalam membentuk masyarakat yang terdiri daripada generasi muda masa hadapan negara sebagai tunjang. Dan program kali ini diisi dengan sesi ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan daripada Agensi Anti Dadah AADK wilayah Persekutuan Labuan dan juga Pusat Koreksional wilayah Persekutuan Labuan. Iya, jadi adik-adik kita hari ini kena fokus ya mendengarkan perkongsian daripada penceramah kita yang kita bawakan khas dari AADK Labuan dan juga Pusat Koreksional Labuan, dan cukup bersesuaian dengan objektif penganjuran program kali ini, antaranya dapat memberi pendedahan kepada pelajar tentang bahaya dadah terhadap diri, keluarga dan juga masa depan. Dan di samping itu pastinya boleh juga menambah ilmu pengetahuan untuk para pelajar tentang jenis-jenis dadah dan hukuman-hukuman yang dikenakan mengikut jenis jenayah yang dilakukan. Ya, betul. Dan juga pada 14 Oktober 2023 ini juga ada program Sinergi Labuan FM juga bersama dengan Hari Sukan Negara yang bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, terus layar page rasmi Facebook Labuan FM dan pastinya kami akan terus menguar-warkan dari semasa ke semasa program Labuan FM. Iya, dan bercerita mengenai program Sinergi Labuan FM ini, pastikan anda terus mengikuti kami. Orang kata kami akan sentiasa kemas kini dari semasa ke semasa menerusi page rasmi Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Dan nampaknya Hebri, setakat ini sajalah perkongsian seleksi pagi dari wilayah Persekutuan Labuan. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kembali kepada Syuhaida di Selamat Pagi Malaysia. Jumpa lagi. Untuk perkongsian daripada Labuan FM untuk segmen seleksi pagi. Untuk slot pertama pada hari ini, kita nak berkongsi pada anda. Kita akan bersama dengan Munawar dan juga tetamu ni akan bercakap berkenaan RUU Kawalan Produk Merokok Lindungi Hak Semua. Jadi Munawar, silakan dengan topik ini. Ya, benar Syu. Sudah pastinya ini satu topik yang perlu kita berikan perhatian bersama dalam ruangan komentar SPM, iaitu berkenaan, mungkin kalau kita boleh imbas tahun lepas, berkenaan generasi penamat ataupun endgame, untuk kita bercakap berkenaan dengan rang undang-undang dasar generasi penamat ini. Dapati menjadi perhatian kita semua bagaimana RUU ataupun Kawalan Produk Tembakau dan Merokok ini melarang penggunaan alat merokok oleh mana-mana individu yang dilahirkan
dari tahun 2007 dan seterusnya bertujuan untuk melindungi golongan muda. Jadi kita akan memperhalusi kerana kita sedia maklum bahawa rang undang-undang ini akan dibentangkan dan selepas ini kita mengharapkan persetujuan dan juga daripada kesemua ahli parlimen untuk meluluskan rang undang-undang ini. Jadi hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, pakar perubatan Kesihatan Awam Malaysia dan epidemiologis NCD yang juga merupakan penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okey Datuk, topik yang sangat penting. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang pernah mendengar berkenaan generasi penamat ini ataupun rang undang-undang GEG ini. Tapi mungkin ada juga yang telah terlupa Datuk. Jadi bagaimana untuk kita imbas kembali perjalanan rang undang-undang RUU generasi penamat ini untuk kita membantu melahirkan satu masyarakat yang lebih sihat tanpa tembakau, tanpa asap rokok Datuk. Ya, terima kasih kepada TM lah dan Selamat Bagi Malaysia yang jemput kita untuk menerangkan isu ini ya. Jadi RUU kawalan produk tembakau ni sebenarnya satu orang kata yang menariknya ialah satu isu yang panjang ya. Kemudian dia ada satu yang meningkatkan kesedaran masyarakat ya. Dan dia satu undang-undang yang sukar untuk dibentangkan, untuk dilaksanakan dan untuk diperlakukan kemudian ya. Kerana dia kena mengimbangkan di antara kesihatan, sosial budaya dan juga ekonomi. Ini yang ada banyak pendapat di luar sana lah. Jadi sebenarnya dulu kita ada peraturan kawalan tembakau di bawah Akta Makanan ya. Tetapi perkembangan terkini peraturan ini tidak lengkap untuk cover lah, untuk meliputi produk-produk tembakau yang baru seperti vape dan juga rokok elektronik ya, yang mana trend sekarang ni ada ya. Dan bila tidak ada satu undang-undang yang khusus kerana itu, kita tidak dapat mengawal produk-produk tembakau seperti vape dan rokok elektronik ini. Jadi kerana itu sangat penting adakan RUU ini untuk kita kawal ya. Kerana trend penggunaan rokok elektronik dan vape itu semakin meningkat di kalangan, terutama di kalangan remaja. Jadi telah dibentangkan, seperti yang dikatakan tadi, telah dibincang. Dia selalu salah satu rang undang-undang yang paling banyak dibincang. Sama ada di peringkat undang-undang, di peringkat masyarakat, di peringkat akademik dan juga peringkat pengguna. Jadi bila dibentangkan nanti insya-Allah adalah satu undang-undang yang tepat dan balance lah untuk kesemua pihak dan sangat penting untuk kesihatan masyarakat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ini merupakan satu perkara yang kita nanti-nantikan bersama, khususnya pembentangan yang akan dilaksanakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, insyaAllah dalam tempoh yang terdekat ini. Dan selepasnya, Datuk, bagaimana kita melihat juga rang undang-undang yang akan diperkasa, yang akan dilaksanakan ini akan memberi impak kepada industri tembakau negara. Yang seperti yang kita semaklum, ada yang menyatakan industri tembakau ini merupakan penyumbang juga kepada cukai negara, Datuk. Namun perlu kita lihat kepada aspek kesihatan untuk merawat pesakit-pesakit rokok ini, Datuk. Ya, betul, ini isu yang selalu dibangkitkan ya. Pertama, kita tahu industri rokok ni besar ya. Yang sama ada yang sah ataupun yang tidak sah lah. Jadi merupakan punca ekonomi kepada ramai orang. Tetapi pada masa yang sama kita kena lihat bahawa produk tembakau sama ada rokok konvensional, vape atau e-cigarette ni, dia akan menyebabkan masalah kesihatan yang menyebabkan penyakit yang berganda-ganda. Kita kena merawat. Jika seorang tu mendapat lung kanser, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kos rawatan mereka akan lebih tinggi daripada pendapatan yang kita dapat. Jadi itu kena balance. Dan satu isu yang sangat penting kerana setiap tahun remaja kita ada dalam lebih kurang 500,000 juta akan memasuki daripada umur 18 ke 19 dan seterusnya setiap tahun. Jadi kalau 20% sahaja remaja ini menjadi perokok ataupun penggunaan rokok elektronik yang mana sekarang telah meningkat sehingga hampir 20% mereka. Jadi ini walaupun ekonomi kita naik sikit tetapi kita punya beban ekonomi, beban kesihatan itu akan memudaratkan masyarakat dan juga negara. Itu kita kena ingatlah.
kita kena imbangkan. Betul. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian juga, khususnya saya ingin kongsikan kepada anda bagaimana dari segi statistik yang telah dikongsikan berkenaan kos rawatan tahun 2020 untuk mengubati penyakit akibat merokok adalah sebanyak 6.21 bilion ringgit. 2.3 kali ganda lebih banyak daripada jumlah kutipan cukai rokok iaitu sebanyak 2.67 bilion ringgit. Jadi keseluruhannya RUU ataupun GEG ini adalah sesuatu yang menguntungkan kepada negara sebenarnya. Jadi Datuk, bila kita bercakap berkenaan rang undang-undang yang akan dibentangkan ataupun berkenaan GEG ini, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menyatakan KKM telah masukkan ke semua 23 cadangan pindaan terdahulu serta 5 cadangan baharu, antaranya pengurangan kadar denda kepada 500 berbanding RM5,000 sebelum ini. Jadi bagaimana perkara ini dilihat khususnya dari aspek penguatkuasaan dan juga kesedaran kepada masyarakat, Datuk? Ya, RUU ni yang saya katakan menariknya kerana dia telah dibincang secara intensif melibatkan pelbagai pihak, dan alhamdulillah PSCC atau Jawatankuasa Khas Kabinet sendiri telah membincangkan secara teliti bersama pakar-pakar dan dipungsikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli, bekas Menteri Kesihatan kita, ya. Jadi kita lihat bahawa kalau dulu banyak isu-isu seperti mengatakan bahawa dengan adanya GEG ini kita akan hak asasi terganggu, ataupun yang kedua kata criminalization ataupun penjenayahan perokok remaja. Tapi dengan adanya perbincangan, kita yakin bahawa Kementerian Kesihatan dalam RUU yang baru ini ada perubahan, iaitu pertama kita kurangkan pendekatan penjenayahan remaja tadi. Kalau dulu kalau isap rokok sebagai jenayah, tapi sekarang tak ada, dah diubah dari segi penurunan denda itu, dan juga mungkin ada cadangan-cadangan seperti perkhidmatan komuniti dan sebagainya. Jadi kita bagi masa dan kita anggapkan bahawa mereka bukan penjenayah. Itu yang penting. Dan di samping menghormati hak asasi remaja tadi, tapi kita kena ingat di samping kita menghormati, tapi kita juga berusaha menjaga kesihatan mereka. Kerana kalau peringkat muda nanti dapat penyakit, susah kepada semua orang. Okey. Tadi Datuk dah menyentuh berkenaan hak asasi. So pastinya rang undang-undang generasi penamat ini adalah untuk kita melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan juga sejahtera. Kita berfikir berkenaan hak asasi untuk kebanyakan populasi di Malaysia ini. Namun ada juga pihak-pihak tertentu, mungkin segelintir kecil yang bersuara berkenaan hak asasi mereka untuk merokok, Datuk. Jadi bagaimana kita gambarkan perkara ini khususnya dalam kita memastikan aspirasi ini berjaya tercapai secara komprehensif, Datuk? Ya, betul. Hak asasi ini kita kata kita menghormati, tetapi ada batas-batasnya. Terutama yang untuk menjaga kesihatan ataupun keselamatan individu itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, untuk kemaslahatan umum. Ya. Kerana kita lihat bahawa pertama, kalau kita benarkan perokok ataupun orang menghisap rokok dengan bebas dan terlalu banyak, akan datangkan penyakit. Ya. Kita lihat golongan muda kita dapat penyakit jantung, penyakit kanser paru-paru, IVALI dan sebagainya. Kemudian ini akan mendatangkan kesan kepada masyarakat, beban ekonomi pada keluarga mereka, kerana rokok akan menyebabkan ketagihan yang berpanjangan. Ya. Dan di samping itu, asap rokok ataupun racun-racun itu akan juga memberi kesan kepada orang di sekeliling mereka, kerana wanita mengandung dan sebagainya. Jadi kita menghormati hak asasi, tapi biarlah mendatangkan kesan yang baik kepada semua. Kalau kita biarkan tapi merosakkan, saya rasa itu tidak menepati hak asasi manusia lah. Okey. Datuk, kita ingin menyatakan berkenaan rang undang-undang kawalan produk tembakau dan rokok ini adalah untuk melarang penggunaan alat merokok oleh mana-mana individu yang lahir pada tahun 2007. Jadi pastinya masih berbaki, ada sisa-sisa lagi kelompok yang masih lagi boleh merokok menggunakan alat-alat produk tembakau ini. Jadi bagaimana untuk kita perkasakan hal ini, Datuk? Khususnya kita melihat beberapa lokasi awam perlu kita wartakan sebagai tempat larangan merokok, khususnya taman awam dan juga restoran seperti yang telah dilaksanakan sebelum ini. Bagaimana perkara ini perlu sebenarnya dipatuhi dan juga untuk kita memastikan kesinambungan ini terus berjaya, Datuk?
Ya, sebenarnya peraturan ini dah ada dah. Tapi sekarang kita perlu perluaskan ya. Begitu juga dengan generasi 2007. Saya rasa kementerian akan mengadakan grace period untuk mereka mana betul-betul faham sebelum diadakan tindakan penguasaan yang keras ya. Tapi kita rasa kita ada 3 elemen yang sangat penting dalam kawalan merokok ni ya. Pertama, pihak berkuasa buat undang-undang, kemudian kita menguatkuasakan. Tapi tak mungkin dapat kita boleh cover semua kan. Yang kedua, premis itu, tuan punya premis kalau dah ada kawasan larangan merokok, jangan biarkan perokok merokok di kawasan mereka. Make sure itu. Dan yang ketiga ialah kita sebagai rakyat lah, sama ada kita masyarakat umum ataupun keluarga. Jadi kita pastikan bahawa kita punya keluarga pertama tidak jadi perokok. Dan kalau mereka jadi perokok, kita nasihatkan supaya mereka berhenti merokok. Sekarang ada banyak kemudahan klinik dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalau mereka terpaksa juga tak boleh kontrol merokok, janganlah rokok di tempat awam ataupun bersama keluarga dan sebagainya. Pergilah jauh sikit. Jauh sikit. Betul. Pasti kita melihat kepada implikasi akibat daripada asap rokok. Bukan saja membahayakan kesihatan kepada perokok individu itu sendiri, malah juga asap sekunder itu sendiri, Datuk. Memberi impak kesihatan kepada orang-orang tersayang di sekeliling kita. Betul. Okey, Datuk. Mungkin sebagai kesimpulannya, untuk kita gambarkan kepentingan berkenaan pelaksanaan RUU Generasi Penamat ini, dan mungkin juga harapan kita berkenaan dokongan ahli-ahli parlimen untuk kita mendapatkan lebih majoriti 2/3 ahli parlimen berkenaan undang-undang ini, Datuk. Ya, kita minta lah sebab kita dah tunggu lama puluhan tahun untuk RUU ni dan kawalan vape dan e-cigarette ni. Jadi kita harap semasa pembentangan minggu depan di Parlimen, kita harap bukan 2/3, 100% ahli Parlimen kita, tak kisah dia blok pembangkang atau blok kerajaan, kerana ini adalah demi kesihatan masyarakat dan generasi yang akan datang. Jadi insya-Allah dengan ada sokongan itu dan saya rasa masyarakat kita di luar sana, sama ada profesional, society dan sebagainya, akan menyokong semua ahli parlimen kita dan akan menyokong usaha Kementerian Kesihatan. InsyaAllah kita boleh berjaya dan sebagai satu negara yang pertama di dunia lah untuk kita adakan konsep ini. Amin. Ini pasti akan menjadi kabar gembira untuk kita semua sekiranya rang undang-undang generasi penamat ini berjaya dilaksanakan dan juga berjaya diterima sepenuhnya dan mendapat dukungan daripada 100% ahli parlimen untuk kita menamatkan penjualan komersial produk tembakau dan merokok, dan juga berkenaan untuk kita menamatkan budaya merokok yang sepastinya merupakan satu budaya yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat kita, dan juga untuk kita melahirkan generasi baharu dan juga generasi seterusnya untuk jauh daripada asap dan juga bahaya merokok. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar atas perkongsian pada pagi ini, dan ini merupakan satu perhatian kita bersama berkenaan rang undang-undang kawalan produk merokok. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Sama-sama. Alhamdulillah penonton, dan sekarang ini kita akan terus saja ke cerita Pagi Perlis untuk kita mengetahui berkenaan harapan belia dalam sektor ekonomi gigs. Terus saja bersama dengan Wan Muhammad Ryan Rohidar di sana. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sistem ekonomi gig merupakan salah satu cabang pekerjaan baru di mana mereka ini bekerja secara fleksibel dan bukannya bekerja secara separuh masa. Dan bersama dengan saya pagi ini iaitu Ahmad Farhan bin Ismail, merupakan seorang pekerja dalam industri gig di Perlis ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ya Cik Ryan. Baik, kenapa memilih kerjaya ekonomi gig ni sebagai salah satu pekerjaan untuk menampung kos sara hidup? Saya memilih bekerja dalam ekonomi gig ni kerana masa yang fleksibel dan tak terikat dengan mana-mana company lah, dengan majikan. Jadi yang kedua, sebab kita boleh buat part time dengan dalam ekonomi gig ni dengan masa yang kita boleh pilih sendiri. Ya, yang ketiganya, jadi apabila kita dalam ekonomi gig ni, kita boleh membantu ekonomi negara kita untuk berkembang pesat dan membangun bersama-sama dengan anak-anak muda yang lain lah dalam kerjaya ekonomi gig ni. Yang keempat, kemudiannya dalam ekonomi gig ni, kita boleh sama-sama membantu rakan-rakan kita yang tiada peluang pekerjaan, sama ada dalam kerjaya rider ataupun membuka kedai dalam ekonomi gig ni, seperti vendor McDonald, KFC, kedai nasi lemak tepi jalan, kedai goreng pisang dan sebagainya. Encik Farhan, dalam belanjawan 2024 yang akan dibentangkan nanti, apakah harapan untuk belanjawan kali ini? Okey, harapan saya seperti yang kita tengok dalam data MDEC,
pemain industri gig ni ada lebih kurang 1.12 juta. Jadi kita harap kerajaan boleh membantulah pemain dalam industri gig ni, sama ada kedai-kedai ataupun rider-rider ataupun mana-mana yang terlibat dalam industri ni, untuk sama-sama kita mengembangkan bagi membolehkan ekonomi negara kita ni pesat. Seperti caruman, EPF ataupun insentif-insentif yang berkaitan dan bersesuaian dengan industri ini. Baik, terima kasih Cik Farhan. Saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih rakan penyampai. Ekonomi gig ni memang antara ekonomi yang semakin mendapat perhatian sejak kebelakangan ini. Dan dinamika dalam sistem pekerjaan ini ada banyak sebenarnya yang perlu kita sama-sama perhalusi. Jadi untuk kita berbincang hari ini berkenaan dengan topik iaitu strategi mengharungi dinamika dunia pekerja ini, kita bersama dengan seorang tetamu. Saya perkenalkan iaitu Cik Azirwan Arifin, Ketua Pejabat Sistem Insuran Pekerjaan Perkeso, untuk kita bercakap apakah antara strategi yang dimainkan oleh pihak Perkeso untuk memastikan agar dinamika dunia pekerja ini ialah dapat kita manfaatkan sebaiknya untuk si pencari kerja dan juga majikan. Jadi Encik Azrul, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu sistem insurans pekerjaan ataupun ringkas ini kita panggil sebagai SIP di bawah Perkeso ini, bagaimana boleh bermulanya sistem ini dan bagaimana sistem ini boleh diperluaskan ke perkhidmatan awam? Baik, terima kasih Su atas jemputan pagi ini. Panjang perjalanan tersebut. Ia telah dimulakan pada tahun 2007 dulu, di mana Perkeso telah mulakan dengan satu program yang mana kita panggil Return to Work. So Return to Work ni adalah satu program yang mana bagi orang-orang berinsurans yang mana yang mencarum dengan Perkeso, yang telah boleh dikatakan hilang upaya akibat kecederaan sewaktu bekerja, mereka akan selepas proses rehabilitasi mereka akan dibawa dan diberikan kaunseling dan juga panduan untuk mereka kembali bekerja. Dengan keadaan kehilangan upaya tersebut, mereka boleh terus memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Itu dimulakan pada tahun 2007. Kemudian ia diteruskan lagi dengan apabila sistem insurans pekerjaan telah diperkenalkan dalam tahun 2017 kitab tersebut, dan waktu itu perluasan skop yang telah dilakukan oleh Perkeso diluaskan lagi bukan saja kepada bencana pekerjaan, malah ia melibatkan faktor-faktor ataupun isu-isu yang mana pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan ataupun diberhentikan, mereka akan dibantu untuk tempoh 6 bulan bagi memastikan makanan masih boleh diletakkan di atas meja. Kemudian dalam masa yang sama dipandu ataupun dibantu untuk mendapat pekerjaan lain. Dan seterusnya pada tahun 2019, apabila fungsi untuk perkhidmatan pekerjaan awam, Public Employment Services, telah diletakkan kepada sistem insurans pekerjaan, di mana portal pekerjaan My Future Job telah diiktiraf sebagai portal pekerjaan negara. Dan sejak daripada waktu tersebut, maka perluasan itu telah berlaku, dan sehingga hari ini banyak program-program yang telah dijalankan. Itu sejarah-sejarah yang pernah berlaku. Jadi selain daripada berkenaan dengan SIP ini, sistem insurans pekerja ini, banyak manfaat. Kalau kita nak perincikan lagi barangkali cukup kesempatan jadi kan. Tapi sebenarnya kita nak berikan fokus pada hari ini untuk pengetahuan anda semua, pada 11 dan juga 13 Oktober nanti di KLCC akan berlangsungnya International Public Employment Forum 2023 ataupun ringkas ini dipanggil IPEF 2023. Ini akan mengumpulkan ramai sebenarnya panel-panel dan juga peserta untuk forum ini. Kalau Tuan boleh kongsikan bagaimana, apakah perjalanan forum dan apa relevannya forum ini untuk industri pekerjaan di Malaysia? Baik, Forum International Public Employment Forum 2023 yang mana telah dirancang akan diadakan daripada 11 hingga 13 hari bulan Oktober ni, dan akan diadakan di Kuala Lumpur Convention Centre. Yang mana banyak pengisian-pengisian yang telah diletakkan. Antara lain, ia juga akan menjadi satu platform di mana dasar-dasar tentang perkhidmatan pekerjaan,
best practices, amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Belgium, Korea, Jepun sebagainya dapat dikongsi dan dalam masa yang sama dapat diberikan pendedahan kepada khasnya kepada industri-industri Malaysia, majikan-majikan, pekerja, pelajar-pelajar, malah universiti. Dalam masa yang sama juga pengetahuan ataupun informasi kepada amalan terbaik ini akan dibincangkan dengan terperinci bagi memastikan polisi intervention ataupun penambahbaikan terhadap polisi dapat diteruskan bagi memastikan pengaktifan pasaran buruh di Malaysia khasnya demi kebaikan rakyat Malaysia khasnya dapat dilakukan dan dapat diadaptasikan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi apa antara sebenarnya fungsi lain Perkeso untuk membantu meningkatkan keberkesanan pasaran buruh ini? Baik. Banyak perkara yang dilakukan antara lain dalam tempoh 7-8 tahun kebelakangan Perkeso terlibat khasnya dalam memastikan insentif-insentif pasaran buruh dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kalau semua masih ingat sewaktu COVID-19 prihatin penjana yang mana program subsidi upah telah dijalankan. Ia bertujuan tidak lain tidak bukan untuk memastikan bahawa kerajaan dapat mengelakkan pembuangan pekerja secara beramai-ramai, secara pukal. Kerana apabila ia berlaku, ia pasti akan memberi kesan yang amat negatif kepada pendapatan GDP negara. Jadi insentif-insentif itu telah dijalankan dan telah diberikan kepercayaan oleh pihak kerajaan khasnya melalui Kementerian Kewangan bagi Perkeso menjalankan aktiviti-aktiviti pembayaran tersebut. Antara lain Perkeso juga melalui portal pekerjaan negara My Future Job memastikan bahawa padanan keberkesanan padanan skill dan juga kehendak industri dapat dilakukan matching untuk pastikan bahawa penempatan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Dan Perkeso juga membuat program-program, kalau Su pernah dengar Carnival Kerjaya My Future Job, yang mana saya rasa for the last 12 months ni, tahun ni saja kita dah adakan 15 Carnival Kerjaya dan 4,000 interview setiap minggu di seluruh Malaysia. Jadi Carnival Kerjaya, melalui Carnival Kerjaya ni kita boleh pastikan bahawa pekerjaan dapat diberikan kepada rakyat Malaysia khas dia. Dan untuk golongan-golongan muda ataupun sekolah, kita adakan, kita panggil Career Exploration Program yang mana ia memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar sekolah. Kalau dulu saya tak, kalau orang kata kenapa saya ambil accounting, it happens to be because saya ambil. Tetapi kali ini kita berikan pendedahan yang sewajarnya agar pelajar-pelajar sekolah tahu bagaimanakah pergerakan bagi perkembangan karier mereka. Dan antara lain untuk pelajar universiti juga kita ada Career Launchpad untuk memberi khidmat nasihat bagi mereka untuk memberikan pengetahuan seperti contoh Sunset Sunrise. Apakah 10 pekerjaan yang akan hilang dalam tempoh jangka masa 10 tahun dan 10 pekerjaan yang akan timbul dalam masa 10 tahun. Jadi perkara ini kita dedahkan pada peringkat awal supaya ia dapat membantu pelancaran daripada segi keaktifan pasaran buruh itu sendiri. InsyaAllah. Itu satu program bagus sebenarnya sebab kadang-kadang anak-anak muda ni bukan dia tak ada bakat ataupun tak ada minat tapi mereka tidak mempunyai platform untuk mengetahui apakah perkara yang sesuai dengan diri mereka sebenarnya. Jadi apabila ada info-info yang disalurkan melalui Perkeso ini pastinya akan membantu anak muda di luar sana untuk mendapat pekerjaan yang lebih sesuai dengan kehendak dan juga cita rasa mereka kan. Benar. Okey, jadi bagaimana IPF ni kalau tuan boleh kongsikan boleh memastikan atau membantu meningkatkan keselamatan sosial pekerja di luar sana? Baik. Dengan adanya IPF ini, ia akan menjadi satu platform di mana kolaborasi ataupun advokasi bersama dengan ahli-ahli ataupun pengamal-pengamal perkhidmatan pekerjaan di negara-negara maju sebagaimana apa yang saya sebutkan tadi, Belgium, Jepun, Korea, Germany dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga kita adakan forum, sesi forum
bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri. Ya, yang mana moderatornya akan dijalankan oleh Profesor Jomo Sumdrum, yang mana bagi membincangkan apakah hala tuju dan apakah direction daripada segi pergerakan ke arah keaktifan pasaran buruh bagi pihak kerajaan. Dan antara lain yang akan hadir adalah pelajar-pelajar universiti, majikan-majikan di Malaysia daripada berbagai-bagai sektor yang ada, yang mana boleh memberikan mereka satu pengetahuan dan juga nafas baru, yang mana merupakan satu peluang ke arah menjana ataupun membina satu kebersamaan daripada segi modal insan yang ada dalam syarikat tersebut. Ini penting untuk pastikan mereka dapat informasi tentang apakah amalan terbaik daripada World Bank, daripada International Social Security Association dan sebagainya, supaya ia dapat diadaptasi dan dapat dijalankan secara efektif dalam negara kita, insya-Allah. Adakah penyertaan forum ini secara terbuka atau siapa yang boleh menyertai? Kalau tuan boleh kongsikan secara ringkas, dan sekali lagi war-warkan di manakah lokasi dan juga tarikh yang akan berlangsungnya forum ini. Terima kasih. Bagi mereka di luar sana yang mana yang berminat, boleh layari ipef2023.perkeso.gov.my untuk registration, dan program ini akan dijalankan pada 11 hingga 13 hari bulan Oktober dan dilancarkan pada 10 hari bulan Oktober oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan ia akan diadakan di Kuala Lumpur Convention Center. Dan dalam masa yang sama, kita juga ada buat program Award My Future Job bagi majikan-majikan yang mana membuat amalan terbaik, compliance daripada segi labor law yang ada dalam Malaysia. Ini tidak lain tidak bukan untuk memberi pengiktirafan kepada amalan terbaik yang mereka lakukan untuk memastikan kesempurnaan dan kesejahteraan rakyat Malaysia sebagaimana konsep madani yang dijalankan oleh pihak kerajaan, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Nazirun Arifin bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan apakah strategi yang dilaksanakan oleh Perkeso untuk mengharungi dinamika pekerjaan masa kini. Sekali lagi terima kasih Tuan bersama kami hari ini di studio untuk berbincang berkenaan dengan topik ini. Kita nak beres ketika, kembali selepasnya lagi topik menarik yang kita akan bawa untuk anda. Jangan ke mana. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk segmen seterusnya, sangat menarik sebenarnya bagaimana untuk kita gambarkan kepada anda berkenaan dengan industri florikultur. Bagaimana penanaman orkid ini boleh menjadi satu prospek ataupun potensi yang cukup besar kepada ekspor negara. Betul. Jadi untuk peminat orkid terutamanya, untuk kita berkongsi pada anda semua bagaimana sebenarnya Malaysia juga menjadi antara negara pengekspor orkid terutamanya ke Dubai. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan satu program ini dipanggil sebagai LIOD secara ringkasnya, di mana LIOD ini yang bermaksud Projek Ladang Ekspor Orkid Dubai. Lanjut berkenaan dengan program ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio, Teknologis Muhammad Nizam Malik, Ketua Unit Industri Florikultur Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ini ada membawa buah tangan jenis orkid apa tadi? Mokara. Mokara. Okey, cantik sangat. Dan pastinya mungkin untuk permulaan kita nak ceritakan sedikit berkenaan latar belakang untuk projek ini, iaitu Ladang Ekspor Orkid Dubai ini, Tuan. Terima kasih. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana dengan adanya perbincangan atau juga informasi berkaitan dengan Ladang Ekspor Orkid Dubai ini, sebenarnya kita ingin berkongsi kepada rakyat Malaysia bahawa sesungguhnya sektor pertanian ini satu sektor yang berdaya maju. Jadi hari ini kita ingin memperkenalkanlah salah satu produk yang berpotensi ekspor ke luar negara. Kalau diikutkan industri floriculture negara kita, negara Malaysia, kita merupakan nombor 9 terbanyak di dunia untuk ekspor floriculture. Antara ekspor utama kita adalah bunga kekwa, chrysanthemum, dan juga diikuti dengan kita punya orkid lah. Orkid yang kedua. Orkid yang kedua. Kita ekspor rupanya. Tetapi tradisionalnya kita punya ekspor ni ke Singapura. Tapi sekarang ni kita melihat permintaan orkid ni cukup tinggi di negara-negara Timur Tengah. Jadi dengan adanya permintaan yang begitu tinggi di Timur Tengah, especially di Dubai, jadi unit saya kita telah buat beberapa kajian due diligence sejak tahun 2021 lagi. Jadi kita melihat kita pilih isu utama dalam sektor pertanian adalah pemasaran. Jadi kita pilih satu lokasi yang strategik yang memberi nilai tambah kepada kita punya produk pertanian seperti orkid ni. Jadi kita fokus pada Dubai. Kemudian kita bangunkan satu modaliti ladang ekspor orkid Dubai, di mana kita meletakkan pengusaha untuk menjaga 2 ekar saja, tak luas. 2 ekar, konsepnya cukup mudah, 2 ekar dengan menjaga 30,000 pokok bunga orkid. 30,000, jangan bayangkan macam jaga pokok kelapa sawit. Ini pokok bunga. Jadi 30,000 tu kalau kita nak bayangkan 2 ekar tu bersama lebih kurang dalam satu padang bola suku lebih kurang. Jadi dengan teknologi yang terkini, kita guna IoT untuk kita tarik belia. Kita tarik orang-orang muda kita untuk terlibat dalam sektor pertanian. Kita letakkan teknologi smart farming, IoT, AI dan sebagainya supaya production ekspor orkid ni menjadi satu kualiti yang tinggi di mata dunia. Jadi apabila produk kita ni kita dah hasilkan dengan kualiti yang tinggi, jadi kita kena tambah nilai. Kerana kalau ikut dulu kita hantar orkid ke Singapura, kita hanya letak dalam box biasa dengan jual secara keratan saja. Tetapi untuk pasaran di Dubai ni, dia digunakan untuk industri perhotelan. Jadi dia bagi hadiah untuk dia punya pengunjung hotel untuk dijadikan sebagai salah satu hadiah kepada pengunjung mereka. Patutlah letak dalam kotak cantik je Kalau kita boleh zoom sikit sini kan, orkid mokara jenis mokara. Okey, ada banyak jenis tapi banyak diusahakan mokara. Kalau kita lihat dari segi orkid ni pula, dia terbagi pada dua. Satu yang dibuat purposely untuk keratan, secara keratan, dan satu lagi untuk potted atau pasuan. Jadi apa yang kita hantar di Dubai ni adalah dalam bentuk keratan. Dan kalau kita tengok dari segi dia punya packaging, dari segi dia punya branding, konsep yang kita tampilkan untuk pasaran di Dubai ini adalah ready to display. Maksudnya dia apabila dia buka je kotak
hadiah ni, jadi dia boleh keluarkan pasu dan terus letak di atas meja. Jadi itulah produk-produk value added pertanian yang perlu kita ketengahkan supaya pengusaha kita mendapat nilai tambah yang lebih dan boleh meningkatkan pendapatan mereka. Ini cantik tu ni. Kalau berat tak ni? Kalau lebih kurang dalam 1.2. Saya cuba angkat sebab dia kalau taklah berat sangat. So bayangkan kalau macam kita ekspor keratan saja letak dalam kotak, dia kosong kan. Tapi bila kita hantar eksporkan dalam keadaan macam ni, terus orkid tu dia harga dia lain sikit kan? Kalau kita tengok, kalau kita hantar, di Dubai satu keratan orkid bernilai RM20 satu keratan. Satu keratan yang kosong je lah, tak ada kotak, tak ada packaging dan sebagainya. Daripada RM20 ni, apabila kita buat dalam bentuk kotak hadiah ready to display, nilainya daripada RM20 satu keratan, sekarang dalam kotak ni ada 2 keratan. Nilai di sana RM350. Wow, jauh perbezaan daripada RM20 kepada RM350 untuk 2 keratan. Wow. Jadi kalau macam ni ekspor ni macam mana? Yelah, nak jaga. Dia memang kalau ikutkan kepada kita punya modality project, memang kita akan minta kita punya pengusaha untuk membuat packaging yang telah dibuat oleh pihak industri supaya mutu kualiti packagingnya bertaraf antarabangsa. Kemudian yang paling penting sekali, dalam vas tu, dalam bekas pasu tu adalah water gel. Kerana di dalam penghantaran ke Dubai, kita menggunakan pengangkutan udara. Jadi dalam pengangkutan udara, SOP-nya tidak dibenarkan sebarang cecair. That's why kami di peringkat Jabatan Pertanian buat kajian melihat bahawa untuk menggantikan cecair air ni, untuk memastikan kesegaran pokok orkid ni, kita telah menemui satu chemical compound yang dinamakan sodium polyacrylate. Di mana dengan serbuk sodium polyacrylate ni kita taruh 200 ml air, dia akan menjadi gel. Dan gel ni dibenarkan untuk dibawa ke dalam kapal terbang. Dan alhamdulillah inilah hasilnya. Apabila gel ni boleh diletakkan dalam kita punya pasu, maka kita boleh hantar untuk satu kontainer, kita boleh muatkan 270 kotak. Sekali hantar? Sekali hantar. Banyaklah. Wow, kita sebenarnya cukup berbangga sebenarnya, Shuan. Anda bayangkan orkid daripada Malaysia ini menjadi hadiah untuk para tetamu di hotel-hotel mewah di Dubai. Wow, memang cukup menarik sekali. Okey, ni kalau ekspor ke Dubai kan, kalau contohnya kita nak beli untuk pasaran domestik, boleh tak? Sebab program ni untuk kat Dubai saja kan? Nak bagi hadiah. Memang kita ada kita kata boleh dikatakan bila kita dah ada, setakat ni kita ada 40 pengusaha atau 40 ladang yang akan membuat penanaman orkid untuk tujuan pengeksportan ke Dubai. Tetapi ada juga lebihan-lebihan tu yang kita akan promosikan di hotel di Malaysia. Jadi mungkin harganya tidak seperti di ekspor tu lah, mungkin harga pasaran dalam 150 ke 200 lah. Sebab ini memang eksklusif dengan brandingnya, dengan yang paling penting sekali konsep untuk menambah nilai produk pertanian. Betul. Iaitu value added-nya adalah is a gift box dan ready to display. Maksudnya kalau kata di Malaysia, dengan beli satu kotak ni dia boleh refill lah. Sebab orkid boleh bertahan 14 hari. Kemudian kita kena gantilah. Tetapi di Dubai tu dia kena order lagi lah. Tetapi untung di Malaysia lah kita boleh beli di kebun ataupun di floris lah. Okey, Tuan, melihat kepada potensi ekspor orkid Malaysia di Dubai ini mendapat permintaan yang sangat tinggi. Jadi bagaimana dari segi kesedaran dalam kalangan petani-petani sekarang ini untuk beralih kepada pasaran orkid ini untuk menjadi salah satu punca pendapatan mereka? Sebab tu bila kita Jabatan Pertanian, bila kita merangka sesuatu projek atau program, kita nak pastikan bahawa kelebihan, keuntungan tu kepada pengusaha. Kalau dulu kita boleh jual satu keratan macam saya cakap tadi, hanya mungkin RM5-6 harga satu keratan dalam pasaran tempatan. Tetapi apabila kita menaik taraf kita punya produk pertanian ke luar negara, kualitinya,
nilai tambahnya perlu diinovasikan lah. Ini adalah salah satu inovasi yang jabatan nampak perlu dipupuk di peringkat petani supaya mereka melihat bahawa mereka membuat ladang orkid ni bukan setakat membuat ladang aja, tetapi mereka mengeluarkan satu produk pertanian yang berkualiti tinggi dan mendapat tumpuan di mata dunia. Itu kita punya kesedaran yang kita nak pada kita punya petani lah. Apa lagi betul-betul kajian yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian untuk memastikan agar program pengeksportan orkid ini dapat dipacu dengan lebih banyak di masa akan datang? Okey, kita di peringkat Jabatan Pertanian selaku jabatan teknikal, kita ingin memastikan bahawa setiap projek pertanian yang dilaksanakan, pertama sekali perlu ada dari segi ekonomiknya. Maksudnya viable, kerana kita mahu meningkatkan pendapatan petani. Itu tujuan utama jabatan untuk mengeluarkan hasil yang tinggi dan juga bernilai tinggi. Apa yang kita terapkan dalam ladang ini, kita apply dengan teknologi terkini, iaitu dengan IoT, dengan AI, supaya pengeluaran orkid ni berterusan, berkualiti, dan peringkat petani kita juga faham untuk menguruskan ladang ni seperti mengurus kilang. Jadi pengeluarannya cukup dinamik, pengeluarannya tidak putus, pengeluarannya dapat dikawal kerana cuaca, faktor cuaca, faktor penyakit, faktor macam-macam faktor yang menyebabkan petani perlu tahu ilmu-ilmu teknologi ini. Okey, itu cabaran antara yang perlu dilalui oleh para petani dan sudah pasti melalui inovasi dan juga teknologi sedia ada dan juga dengan bantuan daripada Jabatan Pertanian Malaysia sudah pasti dapat memperkasakan industri floriculture ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada teknologis Muhammad Nizam Malik, Ketua Unit Industri Floriculture, Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Terima kasih sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan program ini. Selamat maju jaya untuk memacu pertumbuhan industri pertanian, sektor pertanian di negara kita. Biar betul harga ni. Biar betul. Nak tahu betul ke tak? Memang betul. Biar betul. Yang ini jadi hadiah untuk kita lah ni. Betul ke? Betul ke? Biar betul. Cakap berkenaan biar betul, sekarang ni kita nak saksikan biar betul untuk kita menangkis semua fitnah yang ada di luar sana. Tapi bukan story orkid lah ya. Kita cerita story lain. Jom sama-sama kita saksikan segmen baru Biar Betul. Mahu untung mudah lebih RM26,000 sehari? Anda berpotensi jadi mangsa penipuan dalam talian. Pasukan Biar Betul menerima laporan mengenai iklan pelaburan saham di Facebook yang menawarkan untung lumayan. Cuba yakinkan mangsa, si penghantar meletakkan sekali beberapa logo termasuk ASNB, Bursa dan Halal. Turut dipaparkan gambar Ketua Eksekutif Kumpulan PNB. Sekiranya pautan diklik, anda akan dibawa ke pautan pesanan WhatsApp. Semakan mendapati ia sebenarnya iklan palsu. Penafian turut dikeluarkan PNB. Poster iklan tersebut dipercayai disunting demi kepentingan pihak tertentu. Juga di Facebook, satu lagi berita palsu dikesan. Kali ini ia berkaitan umur persaraan. Muat naik dikesan dari sebuah akaun Facebook yang mendakwa mereka peminat seorang ahli politik. Hantaran itu mendakwa had persaraan dinaikkan kepada 65 tahun. Semakan mendapati ia berita palsu. Tiada sebarang ketetapan dibuat pihak berwajib berkaitan perkara itu. Orang ramai diingatkan tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu. Salah laku itu boleh disiasat mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia serta beberapa lagi akta lain. Terlihat konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey penonton, itu segmen Biar Betul. Pastinya satu pembaharuan yang kami bawakan di saluran berita RTM. Anda boleh saksikan selepas Kantar 744 sebelum saja berita perdana. Dan untuk ruang ketika ini penonton, kita nak ketahui juga perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat penyampai kita di Maps Malaysia. Assalamualaikum
Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hormat kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada pagi ini. Melalui carta angin permukaan, rantau negara setakat ini telah pun menerima dominasi tiupan angin dari arah tenggara ke semenanjung Malaysia dan juga dari arah pelbagai hala ke Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak perlahan antara 10 hingga 30 km sejam. Namun begitu, kawasan perairan rantau negara terutamanya melibatkan perairan Phuket setakat ini menerima tiupan angin kencang antara 40 hingga 50 km sejam dan Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan berkenaan. Ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bubuh kecil dan juga rekreasi laut serta sukan laut kerana ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter. Oleh demikian, anda orang awam dinasihatkan agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya, kita lihat kepada amaran hujan berterusan peringkat waspada yang masih lagi dikekalkan sehingga ke tengah malam nanti 5 Oktober 2023 melibatkan utara semenanjung Malaysia terutamanya di sekitar negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang dengan jangkaan hujan berterusan yang boleh berlaku untuk tempoh 6 jam berturut-turut melebihi 20 mm. Seterusnya kita lihat kepada tinjauan cuaca untuk pagi ini yang menunjukkan keadaan cuaca adalah cerah bagi kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia. Namun demikian, keadaan mendung lebih tertumpu di sekitar pesisiran pantai di negeri Selangor. Yang dijangkakan hujan yang sedang berlaku di 1-2 tempat ini akan berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Untuk utara semenanjung Malaysia pula, keadaan hujan dan ribut putih yang sedang berlaku di negeri Kedah dan dijangkakan akan mula memasuki negeri Pulau Pinang dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat tengah hari nanti. Untuk pengetahuan semua, menjelang petang nanti keadaan cuaca masih lagi dijangkakan akan sedikit berjerebu terutamanya melibatkan di pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan dan ribut putih masih lagi berpotensi untuk berlaku di sekitar pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di pedalaman negeri Pahang, Johor dan juga di pedalaman negeri Kelantan serta Terengganu menjelang lewat petang sehingga ke malam. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca pada pagi ini dilihat cerah bagi kebanyakan tempat. Namun demikian, cuaca mendung dan hujan dan ribut putih yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Kita lihat kepada paparan model numerika di jabatan kami yang menunjukkan ramalan pada cuaca petang nanti sehingga ke malam. Dijangkakan hujan dan ribut putih masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan juga di sekitar utara semenanjung Malaysia. Dijangkakan ia akan berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala di sekitar Sabah dan Sarawak pula, kami jangkakan hujan dan ribut putih berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman, Sandakan dan juga pantai barat Sabah serta di sekitar pedalaman dan barat Sarawak. Sebelum berpisah, kita lihat kepada Forum Iklim Kebangsaan 2023 di mana ia bertajuk Waspada El Nino Hadapi Monsun Timur Laut. Oleh demikian, orang awam diseru untuk menyertai webinar yang tertera di kaca televisyen anda pada 10 Oktober 2023 iaitu hari Selasa bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Sitara akan berentap dalam Prakemuncak Bintang Klasik 2023. Siapakah yang akan melangkah ke pentas akhir? Saksikan pada 7 Oktober 2023, Sabtu pukul 2 petang. Penstrima langsung di RTM Klik. Penonton, inilah antara wajah-wajah top 10 ataupun finalis-finalis untuk Prakemuncak Bintang Klasik 2023. Tahniah kita ucapkan kepada kesemuanya dan sebab pasti mereka akan berentap pada 7 Oktober ini pada hari Sabtu. Dan sebab itu jugalah kami bawakan kepada anda pada hari ini untuk kita mengetahui berkenaan apa yang istimewa kelainan untuk Prakemuncak Bintang Klasik 2023. Kita bawakan Tuan Fatil Hidayat Ghazali merupakan pengurus Radio Klasik. Dan juga kita bersama dengan Asdiana Mehmet Ali merupakan penerbit Bintang Klasik 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali terakhir kita berjumpa waktu tu belum lagi uji bakat dilaksanakan. Genap 2 bulan sebelum ini kita bertemu kali terakhir lebih 2 bulan lepas. Tetapi hari ini kebetulannya 5 Oktober genap 2 bulan setelah uji bakat yang pertama pada 5 Ogos di RTM Miri. RTM Miri. 6 Ogos kami ke Kuching. Jadi setelah 2 bulan genap, akhirnya kami merasa sangat puas hati, Radio Klasik khususnya, kerana objektif kita untuk melahirkan ataupun mencungkil bakat-bakat sitara atau peserta dalam kalangan generasi muda ini tercapai. InsyaAllah. Bercakap berkenaan sitara tersebut, pastinya yang hadir untuk uji bakat semuanya hebat-hebat. Namun bagaimana untuk pemilihan 10 sitara terbaik ni? Penilaian dilakukan selepas itu bagaimana? Ya, sebenarnya berbalik kepada uji bakat tadi. Kami sebenarnya ke 6 zon yang melibatkan 8 lokasi. Zon Sarawak, zon Sabah, kemudiannya 19 Ogos kita ke zon utara di RTM Kedah, 26 Ogos kita ke Terengganu untuk zon timur, kemudiannya pada 3 September kita ke Johor Bahru untuk zon selatan dan akhirnya pada 9 September di Auditorium P. Ramlee untuk zon tengah. Memang sangat sengit. Tapi kami akui yang memang sengit tu kami rasa di penghujung uji bakat itu. Khususnya di zon selatan dan zon tengah. Kerana mungkin peringkat awal tu kurang panas lagi. Jadi dari segi jumlah yang hadir untuk uji bakat juga, dia meningkat saban minggu. Dan akhirnya rupanya yang terbaik itu menunggu di penghujung, di zon selatan dan zon tengah. Dan kalau dapat dilihat daripada 10 sitara yang berjaya meloloskan diri ke Prakemuncak ini, separuh daripadanya adalah daripada zon tengah dan bakinya daripada zon selatan, dan juga ada wakil dari zon utara dan juga zon timur. Dan kita ada juga seorang dari Kota Kinabalu, dari Kinabatangan sebenarnya. Kinabatangan, wakil Sabah lah. Tapi Bintang Klasik ini tidak fokus kepada zon. Kita tak memilih sitara ini mewakili zon Sabah ke zon Sarawak ke, tapi kita keseluruhannya. Tidak ada pemenang di peringkat zon, tetapi kita terbuka siapa yang terbaik, sitara yang terbaik itu yang kami bawakan pada peringkat awal pemilihan 20 sitara. Selepas itu dinilai semula oleh bahagian perkhidmatan muzik dan juga pengurusan Radio Klasik. Maka inilah 10 sitara yang akan berentap pada Prakemuncak Bintang Klasik 2023 pada 7 Oktober 2023 yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee, Kota Media. Bila Dian sebut tadi tentang 20 tu, sebenarnya kami di pihak Radio Klasik dan juga bahagian perkhidmatan muzik RTM, nak pilih sampai ke 20 tu pun, nak saring tu pun sangat sengit. Dan kami akui kami tak mampu untuk dari 20 itu nak putuskan 10 yang terbaik itu. Maksudnya nak menggugurkan 10. Dan kami berterima kasih kepada juri-juri profesional yang memberikan kata putuslah untuk memilih 10 ini. Jadi 10 ini memang terbaik dalam kalangan yang terbaik, dan kepuasan kami itu kerana di peringkat awal apabila syarat penyertaan
pesertaan antara 18 hingga 30 tahun sahaja. Ada juga yang mempertikai kenapa golongan muda. Sebenarnya pertandingan bintang klasik ini juga serampang dua mata kepada radio klasik sendiri. Ini sebenarnya satu platform untuk kami mewujudkan pendengar baharu dalam kalangan generasi baharu atau BBNU ini. Kerana sebelum pertandingan bintang klasik ini, tumpuan kami adalah pendengar di radio dan kalau di platform media sosial, majoritinya di Facebook. Tetapi apabila serentak dengan adanya bintang klasik 2023, radio klasik dah bergerak ke platform TikTok. Kita pun dah ada landing page di RTM Click khusus untuk mengetengahkan tentang pertandingan bintang klasik. Anda boleh ke bintangklasik.rtm.gov.my. Ada info di sana, landing page untuk segalanya, klip, maklumat tentang pertandingan bintang klasik. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada penaja utama. Antaranya siapa? Penaja utama adalah produk syarikat Sarang Burung Walid. NSQ merupakan penaja utama pada Kemuncak Bintang Klasik 2023 yang akan berlangsung pada 14 Oktober. Dia merupakan penaja utama siaran rasmi untuk Kemuncak Bintang Klasik dan juga merupakan penaja utama untuk hadiah utama pemenang Sitara pada Kemuncak penonton nak tahu juga apa hadiah utama untuk Bintang Klasik kali ini. Nak bagi tahu sekarang ke? Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kerana jumlah hadiah itu mungkin akan bertambah sehingga ke saat yang akhir. Jadi kita akan umumkan nantilah jumlah yang tepat itu. Tetapi NSQ ini masa siaran juga ditaja dan untuk pengetahuan semua, siaran secara streaming, penstreaman live, penstreaman langsung untuk pra-kemuncak ini Sabtu 2 petang di RTM Click. Jadi anda boleh muat turun aplikasi RTM Click, boleh tonton di sana, ada landing page kami di situ, boleh klik di situ untuk mengikuti secara langsung. Dan juga siaran rakamannya akan juga dikeudarakan di TV pada Sabtu 14 Oktober insya-Allah dalam 5 petang di TV2. Okey, dan selepas ini pastinya kita nak mengetahui lebih lagi berkenaan persiapan pra Kemuncak Bintang Klasik 2023, tapi terlebih dahulu Syuhaida akan bersama dengan sitara-sitara kita 10 yang terbaik yang akan berentak pada Sabtu ini. Silakan Syuh. Terima kasih Munawar. Ya, saya bersama dengan peserta ini di mana mereka semua akan melangkahkan kaki mereka ke pusingan separuh akhir dan kemudian pusingan akhir. Jadi jom kita nak berkenalan dengan 10 sitara kita pada pagi ini. Kita bermula dengan Syahrul terlebih dahulu. Sila perkenalkan diri Syahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syahrul. Berasal daripada Johor dan juga inilah peserta. Salah seorang peserta. Okey. Kenapa sebenarnya menyertai pertandingan? Nervous ke? Nervous. Dia bila menyanyi orang-orang ni dia tak fikir bila bercakap dia akan tu yang dia jadi macam gementar sikit. Okey, kenapa menyertai program ni sebenarnya? Okey, sebenarnya memang minat saya daripada sekolah juga. Okey, alhamdulillah. Okey, yang seterusnya Idayu, silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Nur Idayu Nazira atau dikenali sebagai Ayu. Saya baru berusia 25 tahun, berasal dari Johor Bahru. Okey, yang seterusnya peserta bernama Firdaus. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Firdaus bin Azahan, berasal dari Sungai Petani Kedah. Dan berumur 29 tahun. 29 tahun. Okey, seterusnya Syahira, silakan. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Abdul Malik. Boleh panggil saya Sitara Syahira. Berusia 29 tahun, daripada Kuantan, Pahang. Dan minat saya dalam bidang nyanyian lagu klasik ni sejak daripada PKP dulu. So, sebab minat itulah saya nak mencuba dan ini adalah percubaan pertama dan terakhir ada saya. Ada rezeki ya. Okey, yang seterusnya. Silakan. Hai, saya Kasmir. Saya berasal dari Sabah ataupun di daerah Kinabatangan Sabah. Saya berumur 25 tahun dan saya berminat dengan lagu klasik memang dari kecil lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya ada rezeki ke peringkat pra-kemuncak Bintang Klasik. Okey, itu yang baju warna merah jambu itu. Atika, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Atika dan boleh memanggil saya Ika ataupun Atika lah. Saya berusia 25 tahun dan berasal daripada Johor Bahru dan saya memasuki pertandingan ini adalah untuk mencari pengalaman baru. Alhamdulillah. Okey, Arif Hilmi. Assalamualaikum. Nama saya Arif Hilmi. Boleh panggil Sitara Arif. Saya berumur 18 tahun dan masih lagi belajar dan
kenapa saya masuk pertandingan ni sebab saya nak tunjukkan yang BBNU pun boleh nyanyi lagu klasik. Ni paling muda ke ni? Paling muda. Muda betul 18 tahun. Okey, seterusnya Hisham. Hai semua, nama saya Muhammad Hisham bin Abdul Rahim. Saya berusia 22 tahun dan saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Sebab saya minat untuk join ke Bintang Klasik ni sebab saya suka menyanyikan lagu-lagu klasik. Okey, seterusnya yang kedua terakhir, Yulia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yulia Kamilia, boleh panggil saya Yulia. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Selangor dan mengapa saya nak masuk Bintang Klasik ini adalah sebab saya nak mendidik anak-anak muda iaitu BBNU untuk meminati lagu-lagu klasik. Okey, alhamdulillah. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nurada binti Muhammad Rozi, boleh panggil saya Nadia. Saya 29 tahun. Saya menyertai Bintang Klasik ni adalah saya suka menyanyikan lagu-lagu klasik. Okey, baik. Rata-ratanya disebabkan minat ya. Selamat maju jaya kita ucapkan. Sama-sama kita akan menantikan debaran siapakah antara 10 sitara yang akan melangkahkan kaki ke peringkat akhir nanti pada separuh akhirnya akan berlangsung pada 7 Oktober ini. Selamat maju jaya kita ucapkan kepada semuanya. Jangan nervous-nervous. Okey, nyanyi dengan tenang. Kita nak kembali semula bersama dengan Munawar. Silakan Munawar. Okey, itulah antara wajah-wajah yang akan berentak untuk para kemuncak Bintang Klasik 2023. Okey, kita ada berbaki masa sedikit saja lagi. Mungkin kita boleh kongsikan, kita nak war-warkan kepada masyarakat berkenaan konsert para kemuncak Bintang Klasik 2023 ini. Ya, di Auditorium T. Ramlee pukul 2 petang Sabtu ini. Jadi boleh datang beramai-ramai untuk menyaksikan dan sedikit tip kepada semua peserta ini. Sekarang ini untuk pengetahuan semua, mereka sedang mengikuti latihan vokal di studio Rentak 60 di Menara Puri bersama dengan pemuzik profesional kita. Jadi saya harapkan mereka berlatih bersungguh-sungguh, paling utama jaga kesihatan. Kerana kemuncak nanti akan berlangsung di lokasi berprestij, Auditorium Sri Angkasa. Jadi saya nak mereka buktikan yang mereka benar-benar layak untuk menyanyi di pentas Auditorium Sri Angkasa nanti. Sama-sama. Sama-sama kita nantikan pra kemuncak Bintang Klasik 2023 pada 7 Oktober ini. Debarannya semakin dirasai. Betul. Pastinya kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, Tuan Fatil Hidayat Ghazali dan juga penerbit Bintang Klasik 2023 Asdiana Muhammad Ali. Selamat maju jaya. Kita ucapkan kepada kesemuanya. Semoganya kita akan lihat bagaimana juara yang akan dinobatkan pada kemuncak kelak. Dan siapakah yang akan melangkah untuk 5 finalis nanti. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Dan sekarang ini kita akan terus saja ke cerita Pagi Pahang untuk kita mengetahui berkenaan dengan bagaimana peranan Felda untuk terus proaktif untuk membantu warga peneroka. Terus saja bersama dengan Muhammad Hazwan yang sudah pun bersedia di sana. Baik, terima kasih. Negeri Pahang merupakan antara negeri yang mempunyai tanah rancangan Felda yang terbesar di negara ini dengan seramai lebih 43,000 peneroka Felda membabitkan 3 wilayah iaitu Felda, wilayah Kuantan, wilayah Mempaga dan wilayah Jengka. Justru pengumuman yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan untuk terus memperkasakan warga Felda serta tanah rancangan itu selain menjadi antara intipati dalam bajet 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober nanti akan menjadi perhatian untuk semua pihak. Perinciannya terus saja bersama Esko Felda, Koperasi dan Usahawan Negeri Pahang, YBIR Razali Kasim. Okey YB, mungkin sebelum ni Perdana Menteri ada menyebut untuk memperkasakan warga Felda. Mungkin apakah respon? Alhamdulillah, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri Malaysia kerana telah mengumumkan pelbagai bantuan untuk memperhatikan mutu kehidupan dan menjaga kebajikan warga Felda ni. Ini termasuklah dari segi aspek pasarana, kesihatan, pendigitalan dan juga perumahan. Selain pada itu, yang menariknya, yang saya rasa yang ditunggu-tunggulah oleh masyarakat Felda ialah bila mana kerajaan Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa pihak kerajaan akan menanggung kos lampu jalan. Jadi dan saya percaya lepas ni teranglah jalan-jalan kawasan
kawasan Felda ni dan secara langsung ini mengelakkan risiko kemalangan dan sebagainya. Selain daripada itu juga, satu berita baik juga bila mana Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan bahawa akan meningkatkan rangkaian 5G dan sudah pasti saya percaya dia memberi manfaat yang banyak kepada terutama sekali pendidik sekolah, pelajar dan juga pada generasi baru Felda yang memerlukan perkhidmatan 5G ni untuk dalam ekonomi digital ni. Okey, YB, difahamkan Kajian Negeri juga melaksanakan inisiatif untuk warga Felda melalui skim Tanah Rakyat. Mungkin apa perkembangannya ketika ini? Alhamdulillah, ini satu lagi komitmen dan keprihatinan Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Ismail selaku Menteri Besar Pahang, di mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar begitu prihatin, terlalu cakna tentang keperluan masyarakat Felda, khasnya kepada generasi baru Felda. Jadi baru-baru ini pada 20 September dalam Majlis Mesyuarat Kajian Negeri, Kerajaan Pahang telah meluaskan sebanyak 2,110 lot tanah yang melibatkan kepada 3 wilayah ini, iaitu 10 kawasan di wilayah Mempaga, 4 kawasan di wilayah Kuantan dan 4 kawasan di wilayah Jengka. So totalnya ada 18 kawasan dan jumlah lot tu 2,110. Dan proses ini berterusan. Jadi insya-Allah banyak lagi selepas ni kawasan-kawasan baru akan diluluskan. Kerana kita tahu kita ada 115 tanah rancangan Felda dan saya selaku Esko Felda Negeri Pahang memang memberi tumpuan untuk memenuhi keperluan masyarakat belia, masyarakat baru, generasi baru Felda. Baik, terima kasih YB di atas perkongsian tersebut. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa Cerita Pagi dari Pahang hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih Azman untuk perkongsian Cerita Pagi dari Pahang. Tahukah anda di bulan Oktober ini merupakan sebenarnya hari pendaftaran negara, di mana pada 1 Oktober dan sepanjang Oktober ini akan berlangsung banyak program dan juga aktiviti yang bersangkut paut dan juga berkisarkan tentang kejayaan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi untuk hari ini kita bercakap lebih lanjut bersama dengan Jubli Intan yang ke-75 JPN. Kita bersama dengan seorang tamu di studio hari ini, iaitu Cik Zamri Misman selaku Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syu. Terima kasih RTM. Sama-sama. Okey, ada banyak sebenarnya perkara yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Negara ini. Antara kalau kita semua sedia maklum ialah menyimpan rekod-rekod dan juga dokumen yang didaftarkan seperti kad pengenalan dan sebagainya kan. Jadi setiap masyarakat Malaysia yang sudah mencapai tahap 12 tahun mesti akan ke JPN untuk mendaftarkan diri anda, mengesahkan kerakyatan anda. Jadi hari ini bersempena dengan Jubli Intan yang ke-75, boleh Cik Zamri kongsikan apakah antara pengisian program bersempena dengan Hari Pendaftaran Negara ini? Okey, Jabatan Pendaftaran Negara ini adalah satu jabatan yang panjang sejarahnya. Bermula tahun 1881 lagi sebenarnya. Telah ada satu jabatan khusus tentang perkara ini. Tapi kita secara rasmi 1948 itu adalah bermulanya. That's why 75 tahun pada tahun ini. Hampir sama dengan RTM. RTM 77 tahun. Hampir. Okay. Bagi macam Syu cakap tadi, setiap rakyat Malaysia sekurang-kurangnya akan 2 kali datang ke JPN. Betul. Pertama, ketika kad pengenalan 12 tahun. Kali kedua ketika kad pengenalan 18 tahun. That's why kita nak meraihkan pada bulan Oktober itu adalah Hari Pendaftaran Negara. Okey, jadi Hari Pendaftaran Negara ini sebenarnya disambut setiap tahun pada 1 Oktober. Kalau ikutkannya dah lepas, tapi sekarang ni masih lagi bulan Oktober, ada banyak program menarik yang telah pun disusun. Jadi apakah antara program-program tu kalau Tuan Zamri boleh kongsikan? Secara keseluruhannya 128 program kita adakan sepanjang bulan Oktober ini. Contohnya pada hari ini, selain daripada baca Yasin di Masjid Wilayah contohnya, kita ada juga program berdiri sekolah untuk murid-murid umur 12 tahun di Kelantan. Di Kedah kita buat dengan lawatan ke klinik-klinik yang membantu kita dalam proses kelahiran, pendaftaran kelahiran. Dan di Sabah kita ada juga kita buat hari bersama pelanggan di Kota Kinabalu, JPN Kota Kinabalu. Itu antara contoh. Okey, setiap sambutan mana-mana hari pun akan ada temanya, Tuan. Jadi untuk HPN tahun ni apakah tema yang diangkatnya?
Program kita pada tahun ini kita buat satu tema khusus, iaitu perkhidmatan berkualiti memacu rakyat beridentiti. Sebab dengan perkhidmatan yang baik yang diberikan oleh JPN ini, maka semua penduduk di negara ini yang ada di sini dia mesti ada satu identiti khusus tentang diri masing-masing. Jadi ialah tanpa JPN siapalah kita kan, barangkali nak pergi jalan-jalan ke luar negara pun tak boleh sebab tak ada identiti yang mengesahkan kita sebagai rakyat Malaysia kan. Jadi bersempena dengan Hari Pendaftaran Negara ini ada banyak sebenarnya program telah pun disusun seperti yang anda sedang saksikan sekarang ini. Trivia JPN pun ada. Yang saya kongsikan tadilah bahawa sambutannya adalah pada 1 hari bulan. Ini antara betul-betul kad pengenalan dulu kan. Kalau mungkin saya boleh cerita sedikit sejarah kad pengenalan kan. Syu mungkin tak sempat yang lama-lama kan. Yang baru-baru itu baru-baru. Kita bermula pada tahun 1948 sebenarnya dengan kad pengenalan kertas. Kemudian tahun 1990 kita ada kad pengenalan plastik. Tahun 1960 kad pengenalan plastik, 1990 kad pengenalan bermutu tinggi. Syu mungkin ada kad pengenalan smart card yang sekarang ni. Dan kita ada tahun 2012 ada smart card version 2. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Apa bezanya smart card version 1 dengan version 2 tu? Version 2 ni dah ada chip dia. Yang kita mungkin boleh pakai untuk beberapa transaksi yang kita boleh manfaatkan. Itu yang boleh pakai, tak cenggur, semua tu kan boleh top up. Kalau dulu tak boleh kan. Betul. Lepas tu dia punya grafik pun dulu dah lain sikit dekat atas kad tu kan. Dia sentiasa juga ada evolusi. Sebab ada lebih 30 ciri keselamatan dalam kad tu. Kita tengok dalam ultraviolet kita boleh nampak. Ciri-ciri. Okey, pengisian untuk sepanjang HPN tahun ini ada banyak majlis sambutan rasminya. Pada 25 Oktober nanti. 25 hari bulan tu adalah majlis rasmi yang akan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri. Itu dia punya acara kemuncaknya. Dalam tu ada beberapa program besar yang akan diadakan sepanjang tempoh sehari itu. Okey. Ada banyak program Dakapan Kasih, program Mekar. Program Mekar ni kalau tuan boleh kongsikan program apa ni? Program Mekar ni adalah flagship JPN. Yang mana sebalik rakyat datang ke kita, kami datang kepada rakyat. Contoh ada beberapa program besar, contoh dalam untuk OKU sebagainya yang terlantar di hospital, di rumah dan sebagainya. Kami akan datang jumpa mereka, bantu mereka membuat dokumen dalam diri masing-masing. Okey. Iyalah sebab kadang-kadang tak semua individu mempunyai kemampuan untuk ke JPN. Kadang-kadang kalau pergi pun dah penuh seharian tu, nombor giliran ataupun terlewat datang ke, tak sempat nak daftar dan sebagainya kan. Okey, setakat ini pencapaian ataupun inisiatif JPN dalam hal-hal berkaitan pendaftaran dan pengurusan dokumen pengenalan diri ni. Selain daripada program besar sebut tadi untuk isu Mekar, menyemai kasih rakyat tu, saya mungkin jelaskan sedikit tentang program Mekar ni. Mekar ni kita bagi pada beberapa perkara. Pertama macam Mekar Ehsan contohnya, kita bantu warga emas, OKU, pesakit terlantar. Kalau untuk Mekar Community ni kita bantu untuk mereka yang ditimpa bencana. Contoh katakanlah ada banjir, dokumen hilang, JPN akan datang ke tempat berkenaan, kita akan bantu untuk penduduk mendapatkan semula dokumen asal mereka. Jejak identiti contohnya, katakanlah ada orang terlantar, gelandangan yang tak tahu dokumennya apa. Kami bantu dari segi identitinya. Termasuklah kalau jumpa mangsa-mangsa di laut dan sebagainya yang tak ada identiti, kita akan bantulah untuk mengesahkan identiti mereka, membantu jabatan lain memastikan siapakah sebenarnya orang berkenaan. Itu contohnya. Okey, selain daripada hal-hal berkaitan dengan kad pengenalan diri, apa lagi antara fungsi-fungsi JPN yang mungkin boleh dikongsikan ataupun diingatkan kepada penonton hari ini? Okay, sebagai ingatan bersamalah. Okay. Bila sebut JPN ni orang ingat kad pengenalan. Okay. Tetapi ada juga sebenarnya perkhidmatan lain yang diberikan oleh JPN. Contohnya kita juga mendaftarkan kematian. Kita juga mendaftarkan anak angkat. JPN juga mendaftarkan perkahwinan muka Islam. Itu juga yang dilakukan oleh JPN dan pastinya yang lebih selalu orang ingat ialah tentang isu kewarganegaraan. Juga dibuat di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kebanyakannya kalau nak senang tu kat Putrajaya lah kan, kat situ memang lengkap kan fasilitinya. Kami ada 212 pejabat seluruh negara. Basically semua orang boleh datang ke Jabatan Pendaftaran Negara. Dalam lingkungan 30 minit ke 1 jam insya-Allah akan sampai ke mana-mana pejabat di Jabatan Pendaftaran Negara. Ya betul, mudah sekarang ni. Yang berada di mana-mana pun boleh mendaftar. Yang membuat pendaftaran tidak sepatutnya ada alasan untuk anda tidak membuat pendaftaran dan sebagainya. Okey, kalau tuan boleh kongsikan secara ringkas hala tuju JPN bersempena dengan Hari Pendaftaran Negara ini. Saya dan seluruh warga JPN seramai 4,500 orang ni
akan berusaha gigih untuk memastikan perkhidmatan terbaik diberikan kepada rakyat. Dengan beberapa teknologi baru yang telah pun kami perkenalkan seperti QR Code dan sebagainya, yang mana rakyat boleh secara online semak, bertanya untuk mendapatkan maklumat-maklumat apa yang perkhidmatan diberikan oleh JPN. Katakan mereka nak bertanya tentang isu-isu pendaftaran, boleh semak dalam website kita, insya-Allah. Kita akan bantu dari situ maklumat-maklumat yang diberikan tu. Okey, sedikit kata-kata ataupun ucapan daripada Ketua Pengarah Pendaftaran Negara sini secara ringkas bersama dengan HPN ini. Datanglah ke JPN, ke mana-mana 212 pejabat JPN. Kita ada bulan pendaftaran negara, ada pelbagai acara yang kita anjurkan. Mudah-mudahan kita akan mendapat maklumat yang lebih banyak tentang JPN. Okey, terima kasih kepada Cik Zamri bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan jumlah intang ke-75 tahun Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Seterusnya hari ini kami nak bawa anda ke Johor. Cerita pagi hari ini bersama dengan Taufik Salimin yang sudah pun bersedia di sana untuk perkongsian selanjutnya. Bagi segmen Cerita Pagi Johor. Silakan. Baik, terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, untuk cerita pagi dari Johor hari ini, saya berlintas langsung dari bilik gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor, yang mana pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda tentang situasi semasa keadaan cuaca susulan jerebu yang melanda negeri Johor ketika ini. Baik, untuk kita mendapatkan maklumat lebih lanjut, bersama dengan saya adalah Timbalan Pengarah JBPM Johor, Penolong Pesuruhjaya Bomba Teknologis Muhammad Rizal Buang. Okey Tuan, terima kasih. Ya, sama-sama. Okey Tuan, mungkin boleh ceritakan keadaan semasa, bagaimana keadaan cuaca di Johor setakat hari ini? Okey, baik, alhamdulillah keadaan cuaca di negeri Johor pagi ini cerah, namun dijangka hujan di sebelah petang, dan semalam sebelah pagi dan sebelah petang kita menerima hujan. Jadi ini signifikan dengan bacaan daripada Air Pollution Index Management System ni, di mana kalau kita tengok hari ini daripada portal yang saya sebutkan tadi, portal Air Pollution Index Management System Jabatan Alam Sekitar, ada dua kawasan yang menunjukkan bacaan yang tidak sihat, iaitu di Batu Pahat dan juga di Tangkak, iaitu bacaan yang melebihi 100. Jadi lain-lain kawasan adalah bacaan sederhana, hanya dua kawasan sajalah yang melebihi indeks. Okey. Okey Tuan, jadi macam mana? Adakah sekarang keadaan jangka untuk normal tu macam mana dengan keadaan jerebu yang dijangkakan bertambah buruk dari Indonesia ke sini kan? Jadi mungkin bagi Jabatan Bomba sendiri persediaan dan pemantauan tu macam mana? Okey, dari segi Jabatan Bomba sebenarnya kita boleh lihat dari segi jerebu, di mana kalau dari segi jerebu ni sebenarnya pihak Pusat Gerakan Operasi Negeri Johor sebenarnya mendapat maklumat juga daripada ASEAN Specialized Meteorological Center, di mana kalau kita tengok banyaklah hotspot di kawasan Jambi, di kawasan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Memang banyak kawasan hotspot. Apatah lagi kalau kita tengok sekarang ni adalah monsun timur laut, peralihan monsun timur laut. Jadi arah angin memang bertiup dari arah Kalimantan Jambi ni sebenarnya ke arah selatan Semenanjung lah dan ke atas. Jadi ada kesan itu. Walau bagaimanapun seperti yang saya sebutkan tadi, hujan, kita ada menerima hujan yang agak banyaklah untuk minggu ini. Jadi sedikit sebanyak mengurangkan keadaan itulah. That's why kalau kita tengok IPU hanya dua tempat yang menunjukkan bacaan tidak sihat. Dari segi statistik sebenarnya untuk semalam dan hari ini ada peningkatan daripada 6 kes semalam kepada 15 kes kebakaran terbuka di negeri Johor. Walau bagaimanapun kebakaran yang berlaku sebenarnya adalah kebakaran yang melibatkan berskala kecil, iaitu beluka, lalang dan juga kebakaran sampah. Dan kalau kita tengok juga statistik daripada awal tahun, bulan September sebenarnya menunjukkan kebakaran yang agak tinggi untuk kebakaran terbuka. Sebanyak 287 kes dicatatkan. Walau bagaimanapun seperti yang saya sebutkan tadi, 80% daripada panggilan yang kita terima untuk kebakaran terbuka adalah melibatkan yang berskala kecil tadi. Lalang, beluka dan juga sampah. Tak ada kebakaran yang berskala besar. Ada berlaku 2 hari lepas di sebelah Muar, tetapi kita dapat padam dalam masa 48 jam lah. Okey Tuan, dengan mungkin ada nasihat kepada rakyat Johor yang untuk mengelakkan pembakaran terbuka sebab keadaan jerebu yang belum baik ni kan. Jadi bagi bomba sendiri macam mana nasihat yang diberikan kepada rakyat? Okey, baik, kita menasihatkanlah rakyat negeri Johor, khususnya para petani, pekebun mengelakkan pembakaran terbuka lah buat masa ini, kerana kita tak nak berlaku kebakaran terbuka yang berskala besar sehingga meningkatkan lagi kadar bacaan IPU di negara kita lah kan. Sebab sekarang ni kita ada cabaran jerebu daripada sebelah
Kalimantan dan juga Jambi yang kita lihat daripada satelit. Jadi kita nasihatkan rakyat Johor khususnya elakkan membuat pembakaran terbuka lah. Juga isi-isi rumah juga kita mengelakkan kebakaran terbuka. Okey, baik Tuan, terima kasih untuk perkongsian itu, dan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Muhammad Rizal tadi kepada rakyat Johor untuk elakkan pembakaran terbuka bagi mengelakkan cuaca lebih memburuk dalam tempoh masa jerebu ketika ini. Baik, ini saja dapat saya kongsikan untuk cerita pagi dari Johor. Kembali bersama Munawar di Angkasa Puri. Silakan Munawar. Okey, terima kasih sahabat pelapor kita Taufik Salimin untuk perkongsian cerita pagi Johor. Dan istimewa kali ini penonton, kita akan berbicara berkenaan penerbitan buku yang bertajuk Cosmic Connection Langkawi. Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan penerbitan buku ini, terlebih dahulu jom sama-sama kita hayati sajak yang akan diundangkan oleh Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh. Sajaknya berjudul Bacalah. Bacalah cakrawala yang berlakon di udara atau gugur bersama guru atau berdayung di sungai dan pasir kuala. Dengarlah syair yang didendangkan nyiur, sanjak yang berpelamin di baris jeta dari jauh. Bacalah bayu yang berkata-kata dengan bahasa sayu. Di bawahnya laut mendengar arahnya, berkerut di kulit air. Sekian. Wah, cukup istimewa untuk pembukaan untuk kita berbicara berkenaan buku Cosmic Connection Langkawi yang berada di hadapan saya pada ketika ini. Dan sekarang ini saya nak memperkenalkan kepada anda tetamu-tamu hebat yang bersama saya pada pagi ini. Sepastinya di sebelah kanan saya adalah Academician Profesor Emerita Tan Sri Datuk Seri Dr. Mazlan Osman yang merupakan ketua penulis buku Cosmic Connection Langkawi. Apa khabar? Assalamualaikum. Khabar baik, Alhamdulillah. Menawar. Dan sepastinya tadi kita dah pun mendengar sajak itu pun didendangkan oleh Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh yang juga penulis bersama buku Cosmic Connection Langkawi. Okey, mungkin untuk permulaannya kita kongsikan kepada penonton bagaimana inspirasi pada awalnya untuk menerbitkan buku ataupun naskah yang cukup istimewa ini. Pada saya, Langkawi adalah satu kepulauan yang amat istimewa. Dan dari segi astronominya, dia juga lagi istimewa daripada tempat-tempat lain. Dan kami telah menubuhkan sebuah balai cerap di sana yang dinamakan Langkawi National Observatory. Dan kita boleh lihat dalam buku itu di mana observatory itu dan seterusnya. Jadi tujuan saya menghasilkan atau kami menghasilkan buku ini ialah untuk menonjolkan keindahan Langkawi atau keistimewaan Langkawi dari segi pencerapan bintang. Dan pasti tadi saya sempatlah melihat buku ini dan kita dapat saksikan gambar-gambar yang cukup indah pemandangan pada waktu malam, kosmik cakrawala kita. Jadi bagaimana dari segi untuk kita menangkap gambar-gambar kosmik ini? Adakah pada waktu-waktu tertentu, Prof? Ini bergantung kepada apa objek yang kita ingin lihat, ya. Kalau sebab balai cerap ni kita boleh melihat bintang dan juga matahari. Jadi kalau matahari sudah tentu kita lihat sewaktu siang lah. Tapi kalau bintang terpulang. Kalau kita nak lihat planet Zuhrah misalnya. Jadi planet ini ada di langit pada waktu-waktu tertentu. Atau kita mahu lihat galaksi, dia pun berada di langit pada waktu-waktu tertentu. Jadi bergantung kepada apa yang ingin kita lihat. Menawar. Sepastinya semuanya dapat kita saksikan dalam buku Cosmic Connection Langkawi ini. Okey, kita juga nak mengetahui bagaimana keterlibatan Prof. Muhammad sendiri dalam penerbitan buku ini, khususnya dalam penulisan syair-syair yang cukup indah, Prof. Saya ada penglibatan, ya. Ya, okey. Orang tua-tua dulu-dulu, leluhur kita, dia masuk ke hutan, dia baca daun.
Dia pergi ke pantai, dia baca ombak. Dia pergi ke bukit, dia baca batu-batu dan lain-lain. Saya sebagai penyair, tak ada kerja lain, itulah kita baca. Dan tak rugi. Dari alam ini datangnya kebijaksanaan yang tak ada bandingnya. Dan saya juga bila diajak untuk menulis sajak-sajak tentang cakrawala, saya cepat-cepat pergi berdiri di depan bintang dan galaksi untuk membaca semua ini. Dan saya merasa betapa kecil, tapi betapa mungkin jadi bijaksana bila melihat cakrawala ini. Ini hak kita dan kita patut mempelajari daripadanya. Jadi itulah yang saya buat dalam buku ini. Ada dekat 30 buah sajak dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris saya mungkin bahasa orang putih. Orang putih pasar. Don't be so modest. Tapi saya rasa sebahagian daripada saya sudah dikeluarkan yang sebelum itu tak dikeluarkan. Jadi saya mengambil dari cakrawala dan memberikan kembali kepada cakrawala itu. Wah, dalam bentuk bahasa. Naskah indah yang pastinya daripada Prof sendiri sebagai seorang sastrawan negara. Dan adakah ini kali pertama Prof nulis berkenaan dengan kosmik cakrawala, Prof? Kalau tentang kosmik itu kali pertama. Tapi nulis tentang bintang, matahari, bulan itu agak biasa. Kan penyair tak ada kerja lain. Dia tengok bintang dengan bulan saja. Dan ponggok juga sekali-sekali. Ya. Okey, kita juga ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan buku Cosmic Connection Langkawi ini. Tan Sri sendiri, bagaimana untuk kita gambarkan kepentingan buku ini sendiri dalam aspek ialah untuk kita memberi kesedaran berkenaan keindahan bukan saja ciptaan Allah SWT tapi juga dalam bidang sains itu sendiri. Dalam buku ini saya mengupas mengenai kelahiran dan kematian bintang. Dan mesej yang paling penting yang saya ingin sampaikan di sini ialah bahawa tiada bintang menawar, tiadalah kita. Jadi kita ini sebahagian daripada bahan yang membentuk bintang dan semua atom di dalam badan kita ini pada satu masa dulu telah dijana atau diterbitkan dalam perut bintang. Jadi kalau orang kata kita ni ada connection, cosmic connection dengan kosmos, connection itu atau hubungan itu amat rapat sekali. Sebab atom kita ini pernah berada di dalam sebuah bintang. Oh, wow. Itu ceritanya ya. Jadi kalau nak tahu bacalah. Oh, nak tahu lebih lanjut kena baca buku ni. Ialah banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang boleh kita dapatkan. Dan juga perkara ini boleh kita kaitkan dengan Art Science ASM. Jadi mungkin Tan Sri boleh terangkan kepada penonton apa yang boleh diharapkan dan juga mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di bawah Art Science ini, Tan Sri. Inisiatif Art Science ini telah diwujudkan di bawah Akademi Sains Malaysia khas untuk menggabungkan sains dan seni. Kalau kita di sekolah dulu kita berasingkan sains dan seni ni, bagi saya itu perkara yang amat sedih sekali dan saya nak cakap benda ni bahawa dalam kehidupan kita tak harus asingkan seni dan sains. Jadi inisiatif ni ialah untuk membangunkan minat sesiapa pun untuk cuba menggabungkan dua aspek ini dan kebiasaannya artis misalnya atau penyair dia segan nak bercakap atau nak berkecimpung dalam aspek-aspek sains ni. Jadi tugas kami ialah untuk membawa bersama artis dan atau orang seni dengan orang sains supaya mereka bertukar fikiran, bertukar ilmu dan sama-sama memberi ilham
supaya mereka menghasilkan sesuatu yang baru yang tak pernah dibuat oleh sesiapa atau difikir oleh sesiapa. Wow, satu pencerahan untuk kita semua. Selalunya kita ingat art dan juga sains ni satu bidang yang berbeza. Namun keduanya sebenarnya saling berkait, Tan Sri. Okey, Prof Muhammad sendiri, ialah untuk menghasilkan karya-karya yang cukup indah untuk dimuatkan dan diterbitkan dalam buku Cosmic Connection ini. Sebenarnya berapa lama Prof mengambil masa untuk menghasilkan setiap karya tersebut, Prof? Ya, bagaimana nak diterangkan? Kadang-kadang datangnya dalam beberapa minit. Kadang-kadang datang dalam beberapa patah perkataan, disimpan lama-lama sampai terlupa. Kadang-kadang kita mengambil waktu berkali-kali untuk kembali kepada tulisan awal itu ataupun inspirasi awal. Dia ini ya terpulang pada orang juga. Ya. Kalau saya mengambil waktu yang panjang. Kadang-kadang sudah selesai, sudah terbit. Bila saya tengok balik, saya nak betulkan balik. Ini tak berapa bagus untuk penerbit. Tapi itulah kita. Begitu juga pelukis, begitu juga bidang-bidang lain. Tapi saya suka mengambil waktu yang panjang kerana akan jadi lebih puas dan akan jadi lebih baik puisi itu. InsyaAllah. Dan sepastinya, Tan Sri, mungkin kita boleh war-warkan bagaimana sebenarnya penonton boleh dapatkan buku yang cukup istimewa ini. Dia belum lagi dikeluarkan untuk jualan awam. Ini masih sebuah buku yang eksklusif untuk LADA. Jadi saya sedang berpakatlah dengan LADA supaya buku ini dihasilkan dalam format yang lebih sesuai untuk orang ramai. InsyaAllah. Itu sama-sama kita nantikan. Saya pasti ini naskah yang cukup istimewa yang berada di hadapan saya. Kita ucapkan terima kasih kepada Academician Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazhar Osman, Ketua Penulis buku Cosmic Connection Langkawi, dan juga Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, penulis bersama buku Cosmic Connection Langkawi. Terima kasih banyak atas perkongsian pada pagi ini, dan sepasti ini satu pengetahuan baharu untuk kita semua, untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi berkenaan Cosmic Connection yang terdapat di bumi kita. Dan sekarang ini kita terus saja bersama dengan Syuhaida. Zah pun bersedia untuk perkongsian selanjutnya. Sebagai wanita berusia, pemilihan produk yang betul penting buat saya. Maklumlah, dah berumur, penjagaan pun kenalah lebih untuk kulit kekal cantik dan nampak muda. Untuk mereka pun saya pastikan yang terbaik. Dulu ada masalah jerawat, kulit tak sekata dan kusam. Yelah, terlalu banyak aktiviti luar. Saya amalkan Advanced White dari Viasia. Diperkaya dengan blackcurrant, astaxanthin, vitamin C dan macam-macam lagi. Dengan Advanced White, kulit cerah berseri. Pilihan ibu kan mestilah yang terbaik. Pastikan Viasia baru beli. Okey, nak pastikan Viasia ke tidak, kita nak bersama dengan pengasasnya hari ini iaitu Dato' Azri Muhammad Razif bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan produk untuk membantu anda meningkatkan keremajaan dan juga keyakinan anda. Dato', Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Berseri ceria pagi ni. Terima kasih, Dato'. Okey, kita nak kongsi berkenaan produk Viasia hari ini. Kita mulakan mana dulu ni, Dato'? Okey, Syu. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Selamat Pagi Malaysia, Syu. Saya bersiaran lagi pagi ni dekat Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih atas sokongan anda kerana menjadikan produk Viasia sebagai pilihan utama, ya. Alhamdulillah, pengguna-pengguna yang dah gunakan produk Viasia, mereka begitu berpuas hati, Syu, terus menjadi pengguna setia sampai hari ini. Kita dah lebih 10 tahun kat pasaran. Saya kira, ya, walaupun dalam tempoh yang panjang ni macam-macam produk yang tenggelam timbul dan sebagainya, tetapi Viasia tetap utuh, ya, di toko-toko jamu, di portal online, ya, yang mana sambutan menggalakkan, ya. Terima kasih. Dan kalau tadi anda tengok, ya, produk Advanced White di kaca TV sebentar tadi, sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda semua. Tapi hari ini, Syu, ya, saya nak bercakap mengenai wanita terlebih dahulu. Saya percaya pasti, ya, semua wanita takut dengan penuaan, ya. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok, ya, seawal usia 30 tahun. Bagi saya, kalau wanita dah berusia 30 tahun tetapi masih lagi tidak mengamalkan pemakanan yang sihat, ya, tidak mengamalkan herba ataupun gaya hidup yang sihat, saya rasa ini adalah satu kebimbangan dan pastinya wanita akan rasa insecure, ya, bila sesuatu terjadi kepada permasalahan terutamanya kepada rumah tangga mereka, Syu. Dan kalau kita tengok, ya, nenek moyang kita dahulu, mereka boleh kekal cantik
wajah berseri-seri, bentuk badan menawan. Sebab apa? Mereka mengamalkan pengambilan herba-herba seperti kacip Fatimah, manjakani, akar serapat yang mana saya kira herba-herba ni dapat membantu dalaman wanita. Dan Shu, hari ini saya bawakan Ladies Collagen ini adalah jus jamu moden untuk wanita, dan saya percaya dah pasti kalau bercakap mengenai penuaan macam mana saya katakan tadi semua wanita takut dengan penuaan tambah-tambah lagi kalau kita tengok kalau wanita dah daripada fasa jadi anak dara, jadi ibu, kemudiannya dah bersalin melahirkan dan sebagainya, jadi nenek tambah-tambah lagi kalau kita tengok satu fasa yang mana pada ketika 50 tahun fasa perimenopause, kadang-kadang kulit jadi kering, datang haid pun dah tak macam biasa jarak-jarak dah tak kurang juga pada ketika inilah berlakunya perubahan hormon yang sangat-sangat membimbangkan. Dan kalau anda tengok dekat kaca TV ini juga adalah antara salah satu produk yang saya bawa hari ini, iaitu Advanced White, yang mana saya kira kombinasi kedua-dua ni kalau anda amalkan Ladies Collagen dan Advanced White ni sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan kulit yang cantik, meremajakan balik melambatkan proses penuaan Dan sebenarnya kalau tengok Advanced White ni antara intipati bahan-bahan terbaik dalamnya adalah seperti astaxanthin, yang mana astaxanthin dapat membantu mencerahkan kulit, yang mana ianya diperkaya dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 kali ganda coenzyme CoQ10 dan juga dalamnya ada pine bark, yang mana pine bark ni dapat membantu merawat tisu kulit yang rosak yang mana Advanced White juga dijual dengan harga senang RM40 saja. Saya difahamkan pengguna-pengguna yang amalkan Advanced White ni seawal penggunaan botol pertama mereka dapat lihat kulit bertambah licin, lembut, mulus dan sebenarnya kalau tengok kat depan saya ni, saya juga nak kongsikan dengan anda ini adalah antara pengguna-pengguna wanita yang dah berusia dekat tangan saya ni ini adalah Advanced White punya pengguna minuman pencerahan tadi tu yang anda lihat, nampak tak ni? Kalau akak ni umur dia dah 50 tahun saya faham dan saya dah pasti kalau wanita biasanya dah 50 tahun adalah satu fasa yang penuaan, yang mana kulit kadang-kadang dah kering, perubahan hormon dan sebagainya. Tapi bila dia amalkan Advanced White, nampak tak kulit dia lebih cantik, lebih cerah, glowing, sihat. Tak kurang juga pengguna berikutnya, nampak tak akak ni kalau tengok bawah mata dia sikit gelap kusam, sembab dan sebagainya, tetapi disebabkan dia mengamalkan Advanced White secara teratur, nampak tak kulit dia lebih cantik juga. Ni antara pengguna-pengguna yang saya bawa hari ni adalah pengguna-pengguna sebenar kami yang mana alhamdulillah mereka yang guna kata orang tu sangat-sangat berhati, berkongsi kebaikan produk Dan kalau tengok ni antara anak muda wanita yang masih muda lagi yang guna produk Viasan ni, kalau tengok kulit dia sebelum ni agak kusam, bawah mata dan sebagainya, tapi setelah dia minum Advanced White ni nampak tak perbezaan dia? Kulit dia lebih cantik, lebih licin Ini Advanced White yang mana harga dia RM40 saja, anda boleh beli di toko-toko jamu yang berhampiran. Seperti saya katakan tadi proses untuk mendapatkan kulit yang cantik ni bukan mudah Paling penting ianya mesti bermula daripada dalaman. Sebab tu kalau anda nak kata orang tu pemakanan yang sihat ataupun kena juga amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang seperti Advanced White ni, saya kira formulasi buah-buahan yang tinggi antioksidan seperti astaxanthin, pine bark, beta carotene, lycopene, tomato semua unsur-unsur yang terbaik untuk kecantikan kulit anda Jadi boleh buat belian di Jombai.my ataupun di toko-toko jamu, ada dekat Shopee pun ada, dekat TikTok Shop pun kita ada jual juga dengan potongan diskaun yang istimewa. Dan sebenarnya sementara saya nak tunjukkan kepada anda demonstrasi yang mana Advanced White ni, kalau anda boleh lihat dekat tangan sini ada gelas yang mana ini berisi larutan betadine, yang mana larutan betadine ni warna dia gelap tapi bila saya tuang larutan Advanced White ni yang saya pancur ni, saya tuang dalam gelas ni, kejap lagi anda dapat lihat warna yang gelap ni dia akan bertukar. Kalau boleh saya minta kamera fokus dekat gelas ni, sebab apa, nampak tak ni saya tuang larutan yang gelap dia bertukar, yang mana ini menunjukkan perubahan Advanced White ni, yang mana ia tinggi dengan sumber antioksidan yang sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit. Dan sebenarnya antioksidan ni sangat-sangat penting sebab apa? Bukan saja untuk kecantikan kulit, tapi ia dapat membantu melambatkan penuaan dalam masa sama juga memelihara kita punya kesihatan dalaman, kecantikan kulit semuanya dapat membantu melambatkan lagi fasa penuaan. Dan kalau tadi masa awal-awal saya cakap mengenai wanita kalau boleh saya minta kamera juga kata orang tu fokus pada produk khusus untuk wanita ni. Bagi saya, kalau wanita yang dah berusia 30 tahun ke atas, terutamanya kalau sebenarnya saya katakan tadi biasanya kalau orang perempuan kadang-kadang ada masalah jeragat, pigmentasi disebabkan oleh hormon tak seimbang. Jadi kombinasi anda boleh amalkan Advanced White bersama dengan Ladies Collagen ni, yang mana saya katakan tadi Ladies Collagen adalah jus jamu moden yang sangat-sangat baik untuk dalaman wanita yang mana ianya ada kacip Fatimah, manjakani, akar serapat, purarea lobata dan purarea ramifica, yang saya kira herba-herba ni sangat-sangat sinonim dengan wanita yang mana kajian secara terperinci dalam Ladies Collagen ni kita gunakan purarea ramifica, yang mana satu kajian di University of Chulalongkorn di Bangkok mendapati pengambilan herba purarea ramifica ni dapat membantu melambatkan penuaan wanita, mencantikkan aset. Saya faham jadi orang perempuan ni bukan senang kadang-kadang nak cari makanan tambahan untuk aset, nak cari makanan tambahan untuk mengharmonikan rumah tangga, keintiman dan sebagainya.
Ini adalah makanan tambahan yang sangat mudah untuk anda. Sebab apa? Ada herba-herba yang terbaik untuk wanita. Kesemuanya ada 25 buah dan herba yang sangat baik. Dalam ni juga ada asam jawa, hawata sauda, akar serapat, delima, biji anggur, asam jawa. Saya kira kesemuanya sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Jus jamu moden yang formulasinya sangat-sangat premium. Sebab tu kalau anda yang masih kata orang tu anak dara, boleh dapatkan Ladies Collagen ni, harga dia lebih mampu milik RM35. Dan kalau anda yang lebih berkemampuan nak formulasi yang lebih berkesan sehingga 3 kali ganda lebih baik, boleh dapatkan Ladies Platinum. Yang ni dia lebih mahal sikit, formulasi dia lagi premium, 3 kali ganda lebih berkesan, harga dia RM79. Yang ni ada tambahan Cerebron F. Mana Cerebron F ni sangat baik untuk kulit. Saya faham, saya percaya dan pasti orang perempuan kadang-kadang kalau kita tengok masalah kata orang tu kulit yang kering, berjeragat sebab apa? Cerebron F ni adalah formulasi khas yang mana seorang profesor daripada Jepun Takashi Lino mendapati pengambilan Cerebron F ni dapat membantu mencerahkan pigmentasi ataupun melanin kulit yang gelap. Dan dekat tangan saya ni satu pengguna kami ni wanita ni dapat lihat kalau tengok sebelum dia mengamalkan Ladies Collagen, muka dia agak kusam, bawah mata dia masalah jeragat, pigmentasi yang teruk, tapi setelah dia amalkan Ladies Collagen nampak tak perubahan, wajah dia lebih bersinar-sinar. Ini wanita yang dah ada anak seperti mana saya katakan kalau orang perempuan kadang-kadang rasa insecure tambah-tambah lagi kalau dah beranak pinak, dah ada anak yang ramai dalaman dah tak rasa macam zaman-zaman muda dulu lagi Jadi pentingnya untuk anda dapatkan herba-herba terbaik seperti kacip Fatimah, manjekani, akar serapat, yang mana herba-herba ni semuanya ada dalam jus jamu moden Ladies Collagen ni sangat-sangat mudah untuk anda amalkan. 1 kali sehari dah cukup. Kalau nak amalkan sehingga 2 kali pun boleh. Tapi kalau anda yang dah berkahwin saya sangat cadangkanlah anda amalkan sehingga 2 kali sehari Sangat-sangat baik untuk dalaman wanita, dapat membantu melambatkan penuaan, untuk kecantikan aset. Saya faham kadang-kadang dah bersalin, dah ada masalah-masalah seperti kekenduran, bentuk badan dah tak menawan Lepas tu kata orang tu kita perlukan makanan tambahan untuk mengembalikan kehangatan rumah tangga, mengharmonikan rumah tangga Saya percaya dan pasti tambah-tambah lagi dalam keadaan sekarang ni kita terdedah kepada macam-macam ancaman kesihatan dan sebagainya macam-macam penyakit dan sebagainya. Sebab tu pentingnya penjagaan dalaman. Kalau wanita jangan lupa dapatkan jus jamu moden Ladies Collagen ni, harga dia RM35 untuk yang pack mini ni. Kalau yang besar ni formulasi lebih premium, harga RM79. Dan juga hari saya bawa ni set Perfect White untuk wajah. Kalau ada masalah jeragat, jerawat, kulit berminyak, kulit kusam, boleh dapatkan set Perfect White 4 dalam 1, yang mana set ni dapat membantu anda untuk mengatasi masalah kulit wajah yang bermasalah. Kadang-kadang ada masalah kulit kusam, kulit toner kulit tak sekata. Dah cuba macam-macam produk, kadang-kadang kesan masih sama. Ini adalah formulasi yang terbaik, diformulasi oleh pakar kosmetik, berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, formulasi tanpa pengelupasan, tanpa bahan terlarang, tanpa hidrokinon, tanpa merkuri sangat-sangat selamat untuk anda gunakan. Dan paling penting ianya tidak berminyak, tak bercapuk, mudah meresap. Dan paling penting kalau anda gunakan krim malam tu, waktu malam ianya dapat membantu merawat kulit anda semasa anda tidur. Kulit esok pagi kita bangun jadi lebih fresh, lebih segar, jerawat pun cepat kecut kusam pun dapat hilang. Dan 4 langkah mudah ni sangat-sangat mudah bagi saya. Setiap percubaan Perfect White ni 4 dalam 1, harga dia RM72. Kalau anda nak beli secara berasingan pun ada, harga RM125. Nak potongan diskaun yang lebih istimewa, boleh beli dekat toko-toko jamu yang berhampiran ataupun boleh beli dekat Shopee. Kita ada dekat platform TikTok Shop, kita ada juga di Lazada dan juga di Shopee. Ataupun anda boleh buat belian sekarang imbas sekarang ni boleh scan QR code tertera dekat Kaca TV ni, follow TikTok kami, TikTok Shop kami, yang mana ada juga potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa Saya kira seperti yang saya katakan dengan setiap pembelian rangkaian produk Biasia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan Biasia, yang mana yayasan ini kita turut bantu pada mereka yang memerlukan Jadi rebut peluang yang ada hari ini, kunjungi toko-toko jamu yang berhampiran. Dan kalau anda mungkin kedai-kedai jamu ada setengah stok yang dah habis, boleh tunggu sekejap mungkin insyaAllah 2-3 hari, ataupun boleh beli terus secara online. Ataupun bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. InsyaAllah jumpa lagi Jangan lupa kekal cantik, kekal sihat, kekal bertenaga. Semua orang nak awet muda dapatkan rangkaian produk Biasia. Okey, terima kasih Datuk sama kita hari ini. Bersama kita untuk kongsi semua produk di bawah rangkaian Biasia. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Sehingga kacak cantik. Datuk pun apa kurangnya Datuk. InsyaAllah jumpa lagi. Jadi kalau anda penonton, kalau nak dapatkan produk, jangan lupa dapatkan Biasia. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih pada anda yang setia bersama kami sewaktu jam 8 pagi tadi. Semoga semua perkongsian kita dapat memberikan manfaat untuk anda. Dan jangan lupa juga untuk kita memberikan sokongan kepada kontingen negara yang akan bersaing pada hari ini. Pastinya acara tumpuan kita pada hari ini adalah
sukan ataupun camp squad kita pada hari ini untuk kita bersama-sama mendoakan agar kita dapat meraih 3 lagi pingat emas. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Dengan itu sekian daripada kami. Saya Syuhaida Arifin. Dan saya Munawar Azmi mewakili seluruh tim penerbitan dan juga penerbit Faiz Syauqi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Tak tertanggung di jiwa, dibaluti luka, gelora cinta